我们从今天开始， Mulai hari ini 我们要传讲圣经中间上帝的呼召， kita akan membicarakan panggilan Allah yang tercatat di dalam Alkitab. 这是一件很重大的事情。 Ini adalah satu hal yang sangat 因为 besar 人在地上， karena manusia dalam dunia, 神在天上。 Allah ada di 如 surga. 果有人听见神从天上来的呼召， Jikalau ada manusia mendengarkan panggilan Allah yang datang dari surga, 这个人的生命一定改变了。 maka hidup orang ini pasti 如 berubah. 果一个人在地上过几十年， Jikalau seseorang hidupnya beberapa puluh tahun dalam 从 dunia 来没有上帝的呼召， dan selamanya tidak ada panggilan Tuhan, 没有上帝的感动， tidak ada gerakan dari Tuhan, 他的生活就变成机械式的一般的生活， maka hidupnya akan seperti mekanik kehidupan yang seperti biasa 从 saja. 来没有改变， Selamanya tidak ada perubahan, 从来没有新的方向， selamanya tidak ada arah yang baru. 就这样一天度一天， Demikian satu hari lewat satu hari, 度到生命结束的时候， sampai ketika dia mengakhiri hidupnya, 他就离开世界。 dia akan meninggalkan dunia. 所以生命领受呼召， Maka kalau hidup menerima 是 panggilan, 一切改变的开始， itu adalah permulaan dari segala perubahan, 一切生活的新动力。 dan itu adalah satu dorongan gerakan yang baru daripada 那么 hidup. 在我们的圣经里面， Dan di dalam Alkitab, 有一些人听到呼召， ada sebagian orang mendengarkan panggilan. 他们的生活就改变了。 Hidup mereka pun berubah. 不但他们自己改变， Bukan saja mereka sendiri yang berubah, 他们也改变了环境， mereka juga mengubah lingkungan, 改变了民族， mengubah bangsa, 最后改变了全世界。 dan pada akhirnya mengubah seluruh 所 dunia. 以这个问题是很大的问题。 Oleh karena itu hal ini adalah hal yang sangat 这 besar, 件事情是很重要的事情。 dan ini adalah hal yang sangat penting. 神的呼召。 Inilah panggilan Tuhan. 那我们中间做领袖的 Di 人， tengah kita yang menjadi pemimpin, 很多是听见上帝的呼召， banyak yang mendengarkan panggilan Tuhan. 所以他们把生命奉献出来， Maka mereka mempersembahkan hidup mereka. 思想圣经的话， Mereka merenungkan perkataan Alkitab. 研究上帝的命令， Mereka meneliti perintah Tuhan. 最后他们就成为上帝的仆人。 Akhirnya mereka menjadi hamba Tuhan. 那么这些呼召这么重要， Dan panggilan-panggilan ini begitu penting. 是不是每一个人都有呢？ Apakah setiap orang memilikinya? 不是， Bukan. 有的呼召是整个民族性的， Ada sebagian panggilan yang bersifat seluruh bangsa. 比如说， Misalnya, 上帝呼召以色列人从万族中间分别出来归向他。 misalnya Allah memanggil bangsa Israel dari seluruh bangsa itu dipisahkan untuk menjadi milik 那么 Tuhan. 这样的呼召不是每一个人都感觉到， Dan panggilan seperti ini bukan dirasakan oleh setiap 那 orang. 么他们有一个神圣全族归向上帝的感动， Dan mereka mempunyai satu gerakan yang sakral. Seluruh bangsa mereka 这 digerakkan. 个是民族的呼召。 Ini adalah panggilan yang bersifat bangsa. 第二 Yang kedua, 就是有个别的呼召， yaitu panggilan secara pribadi. 在上帝的呼召中间 Di tengah-tengah panggilan Tuhan, 有一些特别的人， ada sebagian orang khusus. 神到他们来， Allah datang kepada mereka. 神对他们说 Allah 话， berkata-kata kepada mereka. 然后给他们意象， Kemudian memberikan visi 或者 kepada 给他们 mereka. 感动， Atau beri gerakan 是别人没有的。 yang tidak dimiliki oleh orang lain. 这些人，他们就开始觉悟到生命不一样了， Dan orang-orang ini mulai merasakan bahwa hidup mereka itu tidak sama lagi. 开始觉悟到 Ketika mulai merasakan, 生命有特别的任务， yaitu hidup mereka mempunyai tugas yang khusus, 所以他们就寻找、 maka mereka mencari, 考验， mereka menguji, 他们就得到一个答案： dan mereka pun mendapatkan jawaban 神要我做什么？ apa yang Tuhan ingin saya lakukan. 这个叫做个别的呼召。 Inilah panggilan secara pribadi. 那么，上帝无论民族的呼召、个别的呼召，都有许多很不同的特质。 Dan panggilan Tuhan, baik itu sah atau bersifat pribadi, itu mempunyai keunikan yang masing-masing. 第一， Yang pertama, 就是给人感觉到需要悔改、需要认罪、需要离开旧的生活，领受新的恩典。这个叫做救赎性的呼召。 yang pertama yaitu memberikan gerakan kepada manusia bahwa mereka membutuhkan pertobatan, mereka membutuhkan untuk meninggalkan dosa mereka, dan inilah adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada 正 mereka. 像以赛亚书第65章所讲的话， Sama seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 65. 上帝说：“我终日
伸手呼召我的百姓回到我这里来。 Allah mengatakan siang malam tanganku, aku memanggil umatku untuk kembali kepadaku. 我整天呼唤他们要归向我， Siang malam aku berseru kepada mereka untuk kembali kepadaku. 他们都不听我的话， Tetapi mereka tidak mendengarkan seruanku. 他们听了呼召没有回应。 Mereka mendengarkan panggilan tetapi mereka tidak 所以 meresponi. 上帝对这件事情非常不满意， Oleh karena itu terhadap hal ini Allah sangatlah tidak puas. 不是上帝不做工， Bukan Allah yang tidak bekerja, 人不顺从。 tetapi manusialah yang tidak 那么 taat. 不顺从的百姓会怎么样呢？ Lalu bagaimanakah akibatnya kalau umat tidak 他们 tidak taat? 就继续过犯罪的生 Mereka 活， akan melangsungkan terus hidup di dalam perbuatan 犯 dosa. 罪生活继续下去以后， Setelah mereka terus berbuat dosa, 上帝做什么呢？ apakah yang Allah 上 lakukan? 帝就慢慢丢弃他们， Maka pelan-pelan Allah akan membuang mereka, 让他们沉醉在罪恶中间。 membiarkan mereka tertidur di dalam perbuatan dosa. 最后呢， Akhirnya 上帝就丢弃他。 Allah akan membuang mereka. 这个是整个民族灾难的开始。 Dan inilah permulaan daripada bencana bagi bangsa 你 itu. 的人听见呼召，不把上帝对他们所定的旨意当做一回事。 Karena mereka manusia setelah mendengarkan panggilan tetapi mereka tidak menggubris kehendak Tuhan di dalam Sama. panggilan itu. 爱自己所过的生活， Dan mereka mencintai kehidupan yang mereka lalui 他们 sendiri. 满足自己所过的生活， Dan mereka puas akan kehidupan 所以 mereka. 对上帝的旨意完全不闻不问。 Maka terhadap kehendak Tuhan mereka sama sekali tidak menanyakan ataupun 所以 menggubris. 上帝的呼召，他们不当做一回事。 Oleh karena itu mereka sama sekali menyepelekan atau tidak menggubris panggilan 上 Tuhan. 帝说：“我终日招手呼唤我的百姓， Allah mengatakan siang malam aku melambaikan tanganku untuk memanggil umatku. 他们却不呼应，他们不回答我。 Tetapi mereka justru tidak menjawab ataupun meresponi 那么 aku. 最后被上帝丢掉，变成什么呢？ Lalu ketika pada akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan, apakah yang 变 akan 成 terjadi? 没有牧者的羊群， Mereka menjadi kawanan domba yang tidak lagi ada 他们就 gembala. 没有方向的民族， Mereka menjadi bangsa yang tidak lagi mempunyai 他们 arah. 没有意义的生活， Mereka melalui hidup yang tanpa 就 makna. 维持下去， Dan kalau diteruskan seperti 到有 ini, 一天整个民族灭亡。 sampai suatu hari nanti seluruh bangsa itu akan 所 binasa. 以圣经给我们看见这样的事情。 Dan Alkitab memperlihatkan kepada kita hal-hal ini. 挪亚的时代，整个人类被灭绝了。 Pada zaman Nuh, seluruh umat manusia itu dimusnahkan. 所多玛的时代，几个城市被毁坏了， Pada zaman Sodom, maka beberapa kota orang-orang itu 因为 dibinasakan. 那些人被丢弃了。 Dan orang-orang itu telah dibuang. 问题不是你有宗教自由，你要上帝，或者你不要上帝。 Masalahnya itu bukan karena saudara mempunyai kebebasan beragama, engkau mau Tuhan atau tidak mau Tuhan. 当一个人认为他的宗教自由是他特别的权柄，是他自己可以做的选择， Ketika seseorang menganggap bahwa dia mempunyai kebebasan beragama, dia mempunyai hak untuk memilih apa yang dia inginkan, 他已经掉在一个很可怕的失败里面。 maka dia sudah jatuh ke dalam perangkap kegagalan yang sangat 问 mengerikan. 题不是你要什么宗教， Masalahnya bukan agama apa yang kau inginkan, 你肯不肯跟随上帝？ apakah engkau mau ikut Tuhan? 最大的问题是上帝要不要你？ Masalah terbesar adalah apakah Tuhan mau saudara atau 人 tidak. 犯罪是主动的， Manusia berbuat dosa itu adalah secara aktif. 人能属于主是被动的。 Tetapi manusia bisa milik Tuhan itu adalah secara pasif. 上帝愿意拣选你， Allah ingin memilih 上 saudara 帝愿意拯救你， dan Allah mau menyelamatkan saudara 上帝愿意差派先知对你说话， dan Allah mau mengutus nabi untuk berkata-kata kepada saudara 上帝的灵愿意感动你， dan roh Allah mau menggerakkan 这 saudara. 权柄不在你那里， Kuasa ini atau hak ini bukan ada pada 决 saudara. 定不是你能做的， Ketetapan ini bukan saudara 这 bisa 是 lakukan. 神自己所做的。 Tetapi ini yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. 上帝说他是独行其事的上帝。 Maka Alkitab mengatakan Allah adalah Allah yang melakukan keajaibannya secara sendiri. 如果上帝不做工， Jikalau Allah tidak bekerja, 一切的善行都不得行。 maka segala kebajikan pun tidak akan 如果 terlaksana. 上帝不呼召， Jikalau Allah tidak memanggil, 人就不可能有新的方向、新的行动、新的结局。 maka manusia tidak mungkin ada arah yang baru, tindakan yang baru atau akhir yang 所 baru. 以，一个人活在世界上，不是单单找东西吃、找生活、
找钱而已。 Maka seseorang hidup dalam dunia bukan hanya mencari makanan, mencari uang, mencari pekerjaan saja. 圣经说，你要追求认识耶和华， Alkitab mengatakan hendaklah engkau menuntut untuk kenal kepada Tuhan. 你要明白上帝的旨意， Hendaklah engkau mengerti akan kehendak Tuhan. 不可以做糊涂人。 Tidak bolehlah engkau menjadi seorang manusia yang 什 sembrono. 么叫做糊涂人呢？ Apakah yang dimaksudkan dengan 就是 sembrono? 从来没有改变， Yaitu- 自以为所做的都对，就这样一生一世荒废在错误的东西。 Yaitu selamanya tidak ada perubahan, selamanya merasa diri sudah benar, maka dia menghamburkan, memboroskan hidupnya itu 你dalam di kesalahan， dalam kesalahan. 这个叫做糊涂人。 Ini yang disebut sebagai orang yang 我 sembrono. 们来做礼拜的人， Ketika kita datang 我 kebaktian, 们把时间抽出来， kita meluangkan 我们 waktu. 早礼拜天起来， Pagi-pagi di hari Minggu kita 我们 bangun, 预备自己到教会来， kita mempersiapkan diri datang ke 我 gereja 们就是要寻求上帝的道， karena kita mau datang untuk mencari firman 就 Tuhan 是要明白上帝的旨 dan 意。 kita mau datang untuk mengerti kehendak Tuhan 神的仆人知道上帝的意念， dan hamba Tuhan mengerti akan isi hati Tuhan 苦口婆心劝我们， dengan susah payahnya dia menasihati kita 我们真心愿意知道神的旨意， dan kalau kita dengan sepenuh hati dan mau mengerti akan kehendak Tuhan 注意聆听上帝的话 dan，kita memperhatikan dengan seksama mendengarkan firman Tuhan 细心察验上帝的带 dan 领， secara teliti kita meneliti firman Tuhan 然后 itu 我们走在主的道路 dan 上， kita berjalan di jalannya Tuhan 我就变成与其他的人不同的一种人生。 maka kita pun akan melalui satu hidup yang berbeda dengan manusia yang 那 lain. 些糊涂人 Orang-orang yang sembrono 走自己的道路， mereka berjalan di jalannya sendiri. 糊涂人 Orang yang sembrono 满意自己的决定， mereka puas akan keputusan mereka. Kuturan. Orang yang sembrono 没有上帝的呼召， tidak ada panggilan Tuhan, 我们不是如此。 tetapi tidak demikian dengan 那么，如 kita. 果一个传道人 Lalu kalau seorang hamba Tuhan 也是糊涂人的话， adalah orang juga adalah orang yang 他就 sembrono, 像瞎子带领瞎子走一条很危险的道路。 maka dia akan seumpama seorang yang buta menuntun orang yang buta menjalan satu jalan yang sangat berbahaya. 在教会里面做领袖的人， Sebagai seorang pemimpin di dalam 要 gereja, 非常清楚意向， haruslah dengan jelas mengerti akan 要 visi, 非常清楚神的呼召， haruslah dengan jelas mengerti akan panggilan 然 Tuhan, 后照着上帝圣灵的引导来引导上帝交托给他的群羊。 dan seturut dengan pimpinan Tuhan, dia pun memberikan tuntunan kepada domba-domba yang Tuhan serahkan kepada 所以 dia. 基督徒不可以轻看聚会， Oleh karena itu orang Kristen tidak bolehlah meremehkan 你 kebaktian. 要在每一个聚会中间好好的听上帝对你讲什么话。 Biarlah dalam setiap kebaktian, saudara mendengarkan dengan seksama apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada 那 saudara. 么圣经中的呼召， Panggilan yang ada di dalam Alkitab, 除了使你悔改归向上帝以外， selain membuat saudara bertobat dan kembali kepada Tuhan, 圣经中的呼召 panggilan yang ada di dalam 还有 Alkitab 对你个人的侍奉、个人的生活、个人怎样做见证有所指示的侍奉。 ada satu tuntunan, penunjukan yang jelas akan kehidupan saudara, akan pelayanan saudara, apa yang engkau harus lakukan 所 dalam 以 hidup. 你不但发现我生活要改变， Maka bukan saja saudara mendapatkan hidup, saya harus 我 berubah. 要明白上帝为我定的方向， Saya harus mengerti arah yang Tuhan tetapkan untuk hidup saya 为我计划的生活方式。 dan cara hidup yang Tuhan telah rencanakan untuk saya. 我要怎样改变，怎样适应，怎样顺服上帝的带领。 Bagaimanakah saya harus berubah? Bagaimanakah saya harus menyesuaikan diri, taat kepada pimpinan Tuhan 好 itu? 像一个传道人， Sama seperti seorang hamba Tuhan. 他跟平常人一样，找生活、找工作，有薪水，然后养活妻子孩子。 Dia sama seperti orang-orang yang pada umumnya, dia mencari pekerjaan dan mendapatkan honor, dia bisa menghidupi keluarganya, istri dan anak-anaknya. 然后呢，上帝说：“你放下你的工作， Kemudian Allah berkata kepada dia, lepaskanlah pekerjaanmu, 你选择我的生活方式， pilihlah cara hidup yang kutetapkan 你 untukmu, 专注意我的真理， dan hanya perhatikan akan kebenaran yang 用 kuajarkan. 我的道教训我的百姓。” Dengan firmanku ajarkanlah kepada 这个 umatku. 时候，他就变得很严肃的、
很慎重的预备自己做上帝的工作。 Dan waktu itulah orang itu akan begitu serius dan begitu memperhatikan dan mementingkan pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada dia. 这些人不是每一个礼拜参加主日崇拜以后就回去， Orang-orang ini bukan setiap minggu ikut dalam kebaktian, setelah selesai kebaktian dia pulang. 他们要思想上帝要我做传道， Mereka harus merenungkan, Tuhan mau saya menjadi hamba Tuhan. 我要怎么样预备自己？ Bagaimanakah saya harus mempersiapkan diri? 我要读什么书？ Buku apa yang harus saya baca? 我要放下我的工作， Saya harus melepaskan pekerjaan 我 saya. 要进到神学院 Saya harus masuk ke dalam seminari 受造就， dan mendapatkan pembinaan pendidikan. 研读上帝的话， Saya meneliti firman 然 Tuhan 后预备信息， dan mempersiapkan berita yang mau 带 disampaikan 领人走上帝的道路。 untuk memimpin umat berjalan di jalannya 虽然 Tuhan. 我所带领的人照样生活，照样拿薪水，照样做工，照样吃饭， Meskipun orang-orang yang saya pimpin itu sama-sama tetap mereka melakukan pekerjaan mereka, mendapatkan honor, mereka makan hidup dan melangsungkan hidup mereka keseharian. 他们生活在世界人群的中间， Dan tetapi mereka hidup di tengah-tengah umat manusia 没 dalam 没有 dunia. 的大比。 Dan mereka, Meskipun meskipun mereka hidup di tengah manusia di dalam dunia, 他们不需要做传道， mereka tidak perlu menjadi hamba 所以 Tuhan. 他们普通的生活只要照着上帝的旨意行善，为主做见证，荣耀神，造就别人，他们就可以了。 Dan kehidupan mereka itu hanya melakukan kebajikan, memuliakan nama Tuhan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu saja sudah cukup. 但是我做传道人不可以， Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak boleh demikian. 不应当沾染世俗， Saya tidak boleh terpengaruhi ke dalam kesifat 因 duniawi 为我已经分别为圣， karena saya sudah dipisahkan dan dikuduskan 我已经献在祭坛上， dan saya sudah dipersembahkan di atas 让 mezbah 上帝引导我的生活， dan kiranya Tuhan yang memimpin 让 hidupku 上帝计划我生命的方向， dan kiranya Tuhan yang merencanakan arah hidup 让 saya 上帝供应我生活的需要 dan。kiranya Tuhan yang memberikan kecukupan akan kehidupan 所以 saya 领受这种呼召的人， dan maka orang-orang yang menerima panggilan seperti ini 太太要同心， istrinya harus bersehati 支持丈夫的工作， mendukung pelayanan suaminya 不多思想世上得失的问题， dan tidak lagi banyak memikirkan tentang keuntungan kerugian daripada duniawi 因为神呼召的人， karena orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan 神一定负责任。 pastilah Tuhan akan bertanggung 虽 jawab 然上帝是看不见的， meskipun Allah itu tidak 但是 kelihatan 你对这位看不见的上帝产生的顺从， tetapi ketaatan yang saudara timbul karena terhadap Allah yang tidak kelihatan 这是 ini 就是你信心的表现。 inilah pernyataan dari iman 我 saudara 们因为信，所以我们走这条路。 karena iman maka kita menempuh jalan 我 ini 们的信是看不见的， iman itu tidak kelihatan 所以基督徒的领袖们， maka para pemimpin orang 他 Kristen 用看不见的灵性， mereka mempunyai iman yang tidak kelihatan 顺从了上帝带领的道路， mereka telah taat kepada jalan yang Tuhan pimpin mereka untuk tempuh 他们就成为上帝群羊的牧羊人。 dan mereka pun menjadi gembala bagi kawanan domba yang Allah serahkan kepada 这个 mereka 不是民主性的拣选， dan ini bukan dipilih secara 这 demokratis 个也不是救赎性福音的呼召， dan ini juga bukan panggilan secara penebusan dari Tuhan 是个别性的。 tetapi yang bersifat pribadi 这个是有上帝清楚的旨意引导的。 dan ini ada kehendak Tuhan yang jelas yang menuntun 所以，上帝在圣经里面给我们看见， maka di dalam Alkitab Allah memperlihatkan kepada kita 呼召有很多种。 panggilan itu ada banyak macam 再更详细的分析下去， kalau kita menguraikannya lebih teliti lagi 上帝所呼召的人， yang orang-orang yang Tuhan panggil 上帝就给他们特殊的恩赐， maka Allah akan memberikan kepada mereka karunia khusus 所以他们能做那些没有这些恩赐的人所不能做的事。 oleh karena itu mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai karunia 有 khusus 的 ini 人蒙召做政治的领袖， ada orang yang dipanggil untuk menjadi pemimpin politik 不是做传道， bukan menjadi hamba Tuhan 是做总统， adalah 做 menjadi 省 presiden 长， menjadi 做 gubernur 市长， menjadi wali kota 做
政府的行政官员， menjadi pejabat di pemerintahan. 还有人蒙召专做教育的工作， Ada sebagian orang dipanggil hanya untuk dunia 他 pendidikan, 们就做校长、 maka mereka menjadi kepala sekolah, 做教授， menjadi profesor, 专人教导别人。 dan khusus mengajarkan kepada orang 有 lain. 的人蒙召侍奉一种的恩赐， Ada orang yang dipanggil dengan karunia yang khusus, 专领导音乐的工作。 yaitu hanya melakukan pelayanan di 那 bidang 么 musik. 这个是不同的职业， Ini adalah profesi yang berbeda, 领受上帝的这份。 yang menerima tugas jabatan dari Tuhan, 每一个人的生活 dan kehidupan dari setiap orang 照着上帝的呼召， seturut dengan panggilan dari Tuhan. 做神所托付的工作的时候， Melakukan ketika dia melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan, 社会就井然有序， maka demikianlah masyarakat ada keteraturan, 整个民族就非常有规律， maka seluruh bangsa pun ada keteraturan di 可以 dalamnya, 达到国泰民安的政治的局面。 dan boleh mencapai satu status politik yang aman, damai, sejahtera. 这种事情在世界的哲学家、思想家里面也思考过。 Dan hal-hal ini juga pernah dipikirkan di dalam dunia filsafat duniawi. 所以2400年以前， Maka 2400 tahun yang lalu, 希腊大哲学家柏拉图， seorang filsuf besar Yunani yang bernama 他 Plato, 说什么叫做社会公平呢？ dia mengatakan apakah itu keadilan masyarakat? 我们的经济每一个人是不一样的， Ekonomi kita setiap orang berbeda, 每一个人的才干也是不一样的， talenta setiap orang itu juga berbeda, 每一个人在世界上责任工作也是不一样的。 tanggung jawab dan pekerjaan setiap orang dalam dunia itu juga 那么 berbeda. 怎样达到人间的公平呢？ Lalu bagaimanakah kita bisa mencapai tingkat keadilan itu? 他说， Dia mengatakan, 每一个人照着所领受的才干，或者中基督徒讲的恩赐， setiap orang seturut dengan talenta atau karunia bagi orang-orang Kristen yang mereka terima itu, 适合于他们应当尽的责任， yang sesuai atau cocok dengan tanggung jawab yang mereka harus 这 emban. 个叫做公平。 Ini yang disebut sebagai 所以 keadilan. 在柏拉图的社会学里面， Maka di dalam dunia pendidikan Plato ini, 社会的公平是从才干跟这份来担当的。 keadilan di dalam masyarakat menurut Plato adalah dilihat daripada talenta atau karunia dengan tanggung jawabnya. 如果你不能做原子弹， Jikalau saudara tidak bisa menciptakan bom atom, 你只能做原子花生， saudara hanya bisa membuat kacang atom, 那你就适合炒花生。 maka saudara hanya cocok untuk menggoreng kacang. 你不必盼望做科学家。 Saudara jangan mengharapkan untuk menjadi seorang ilmuwan. 但如果你有很大的才干，可以做原子弹， Tetapi jikalau saudara mempunyai karunia yang sangat besar bisa menciptakan bom 你 atom, 不能满足于现在小小的工作。 maka saudara jangan merasa puas untuk pekerjaan yang sepele yang sekarang kau 这个 lakukan. 是柏拉图的公平观。 Dan inilah konsep keadilan dari Plato. 那么公平观从来没有真正落实在社会上每一个时代处理的事情上。 Tetapi konsep keadilan ini selamanya tidak pernah secara tuntas dilaksanakan di dalam masyarakat di dalam dunia ini. 400年以后， 400 tahun kemudian, 耶稣来到这个世界上， Yesus datang ke dalam dunia. 耶稣为公平讲的最重要的一句话， Demi keadilan, Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat 他 penting. 说：“多给谁，就向谁多要。 Dia mengatakan seberapa banyak yang diberikan kepada seseorang akan seberapa banyak itu pula yang akan dituntut. 少给谁， Seberapa sedikit diberikan kepada 就 seseorang, 向谁少取。 maka seberapa sedikit pula akan dituntut dari 这 dia. 个是历史上有关于公平理论的革命性的原理。 Dan ini adalah satu ungkapan cetusan yang bersifat revolusioner yang disampaikan di dalam dunia ini. 为什么这样讲呢？ Mengapa dikatakan seperti itu? 这以前从来没有一个人想到这么详细。 Sebelum ini, selamanya tidak pernah ada orang yang memikirkannya sampai sedemikian detil. 所以耶稣讲出来的话， Maka kalimat yang Yesus katakan 变成把世界观念中的公平做了一个完整的革命了。 dan ini telah melakukan satu revolusi yang tuntas terhadap semua konsep tentang keadilan itu. 什么意思呢？ Apakah artinya? 每一个人生下来 Setiap orang dilahirkan, 才干是不一样的， talentanya itu berbeda. 有的人非常有天分， Ada orang yang sangat bertalenta sejak dia dilahirkan. 有的人思想很简单， Ada orang yang berpikirannya sangat 有 sederhana. 的人生做就是想怎么样找东西吃，
坐了东西车，他责任完了，他就去睡觉了。 Ada orang yang dia hidup hanya mau mencari makanan. Setelah dia kenyang, dia hanya pergi tidur. Setelah itu selesai, 什么事他都不管了。 apapun dia tidak lagi 但 gubris. 有一些人不是的， Tetapi sebagian orang lain yang lain itu tidak 他 demikian. 要牵挂到全人类教育的问题， Dia mau memikirkan tentang dunia pendidikan bagi seluruh umat 他 manusia. 要牵挂到全人类统治的问题， Dia mau memikirkan tentang bagaimanakah menguasai seluruh umat 他要 manusia. 牵挂到全人类教育的问题、 Dia juga mau memikirkan pendidikan bagi seluruh manusia, 建设的问题、 seluruh pembangunan bagi 国 manusia, 家平安的问题、 dan memikirkan tentang keamanan negeri, 国防责任的问题。 dan memikirkan tentang keamanan negeri, tanggung jawabnya dan 既 sebagainya. 然每一个人的责任、每一个人的观念这么不同， Dan kalau setiap orang tanggung jawab dan konsepnya itu sangat 那 berbeda, 么比柏拉图更细致的理论就从耶稣的口讲出来。 maka teori yang lebih dalam, lebih teliti daripada Plato itu diucapkan oleh Yesus. 公平不是 Keadilan 每一个人得到同样的数目，这个叫做公平。 Keadilan itu bukanlah setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. 如果这里有500个人， Jikalau di sini ada 500 我 orang, 给你一个人50万、50万、50万， saya berikan kepada setiap orang 500 ribu, 500 ribu. 好了， Oh sudah, 这就是公平。 inilah keadilan. 我告诉你， Saya katakan, 完全不是。 ini sama sekali bukan. 因为今天你拿了50万， 明天你买什么东西以后就不公平了。 Karena hari ini saudara mendapatkan 500 ribu, besok saudara pakai 500 ribu untuk membeli yang lain, maka terjadi lagi ketidakadilan di 有 dalamnya. 的人买了一辆脚车， Ada orang yang membeli satu sepeda, 50万剩下20万； 500 ribu sisa 200 ribu. 有的人只买了一支钢笔， Ada orang yang hanya membeli satu pena, 他50万他还剩下49万， dan 500 ribu itu sisa 490 ribu. 第二天就不公平了， Keesokan hari itu sudah tidak lagi adil. 第三天更不公平了。 Hari yang ketiga lebih lagi tidak 因为 adil. 我们对财政的付出不一样的， Karena belanja kita terhadap keuangan kita itu 我们 berbeda-beda. 对买东西的质量的选择不一样的， Pilihan kita terhadap yang ingin kita belanjakan itu juga berbeda. 所以财政的公平、 Maka keadilan di dalam keuangan 钱财的同等 dan kesetaraan di dalam 是 keuangan 没有办法维持下去。 ini tidak bisa dipertahankan. 有的人经营钱财很有才干， Ada orang yang sangat bertalenta di dalam pengelolaan 你 keuangan. 给他50万，3年以后他变成5000万。 Saudara berikan 500 ribu kepada dia, 3 tahun kemudian dia itu menjadi 50 juta. 但是有一些人非常不懂得理财， Tetapi ada sebagian orang sama sekali tidak mengerti akan pengelolaan 你给他 keuangan. 50万，第二天剩下2万。 Saudara berikan 500 ribu kepada dia, keesokan harinya tinggal 20 ribu. 所以耶稣产生了革命性的理论， Maka Yesus telah mencetuskan teori yang bersifat revolusioner. 这个叫做什么呢？ Apakah yang namanya ini? 活动性的公平观， Adalah konsep keadilan yang bersifat dinamis. 责任性的公平观。 Adalah konsep keadilan di dalam yang bersifat tanggung jawab. 多给谁，向谁多要； Seberapa banyak diberikan kepada seseorang, seberapa itu juga 少 akan 给 dituntut. 谁，向谁少取。 Seberapa sedikit diberikan kepada seseorang, seberapa sedikit pula akan dituntut. 耶稣的这个新的理论 Dan teori yang baru yang Yesus cetuskan ini, 带来了什么改变呢？ keperubahan apakah yang didatangkan 带 dari 来 ini? 了你领受跟你交付之间的平等。 Dan ini mendatangkan satu keseimbangan antara yang kau terima dan engkau berikan. 没有这样的要求，社会平等是不可能的。 Kalau tidak ada tuntutan seperti ini, maka tidaklah mungkin terjadi keadilan di dalam 你 masyarakat. 领受50万， Saudara menerima 500 ribu, 你要努力去产生新的50万来交代给上帝。 saudara harus dengan giat menghasilkan 500 ribu yang baru untuk mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. 如果你领受只有2万， Jikalau saudara hanya menerima 20 ribu, 你只要赚回2万就可以了。 saudara hanya perlu mendapatkan keuntungan kembali 20 ribu itu sudah cukup. 苏格拉底不明白这个事， Socrates tidak mengerti hal ini. 柏拉图不明白这个事， Plato tidak mengerti akan hal ini. 阿里斯多德不明白这个事， Aristotle tidak mengerti akan hal ini. 孔子也不明白这个事。 Konfusius juga tidak mengerti hal 真 ini. 正把这个理论推出来的是耶稣基督， Yang sungguh-sungguh mencetuskan teori ini adalah Yesus 因 Kristus. 为耶稣是神的儿子， Karena Yesus adalah anak Allah. 耶稣是最智慧的， Yesus ya itu yang paling bijaksana.
他是生命的源头， Dia adalah sumber dari hidup. 他是真理的本体， Dia adalah dirinya kebenaran. 他更是智慧的根源。 Terlebih lagi dia adalah sumber dari hikmat. 这样世界得到了一个新的理论了。 Dengan demikian dunia telah mendapatkan satu teori yang baru. 一个很聪明的人 Seseorang yang sangat pintar 不可以因为他的聪明而骄傲。 tidak boleh sombong karena kepintarannya. 你看，同样读书， Saudara lihat sama-sama sekolah, 同样面对考试， sama-sama kita harus ujian. 你读3天还读不懂， Saudara sudah belajar 3 hari masih tidak mengerti. 2分钟我就明白了。 2 menit saja saya sudah bisa 我比 mengerti. 你聪明20倍。 Saya 20 kali lipat lebih pintar dari 耶稣 engkau. 说：“你要骄傲吗？ Yesus mengatakan, apakah engkau mau sombong? 不可以， Tidak boleh. 因为你比别人更聪明20倍。上帝对你的要求也是比别人多20倍。 Karena engkau lebih pintar 20 kali lipat daripada orang lain, maka tuntutan Tuhan kepadamu itu juga 20 kali lipat lebih banyak daripada orang 那 lain. 你说主啊，我不聪明， Maka saudara mengatakan, oh Tuhan aku tidak 我 pintar. 做来做去就是这样， Bagaimanapun aku kerjakan itu seperti ini 读 saja. 来读去成绩就是这样。 Bagaimanapun aku belajar nilainya hanya ini saja. 耶稣说：“你不必哭， Yesus mengatakan jangan engkau 你 nangis. 不必难过， Engkau tidak perlu bersedih. 你更不必自卑感， Terlebih lagi engkau tidak perlu 因 minder. 为你有多少，我就对你要求多少。 Karena seberapa banyak yang kau miliki, demikianlah aku akan tuntut 这 daripadamu. 样的公平观， Konsep keadilan seperti 世 ini 界可以和平， sehingga dunia boleh 使 berdamai, 人不敢骄傲， sehingga manusia tidak berani sombong 也不敢自卑， dan juga tidak berani minder. 社会更没有轻看别人的歧视的这种毛病。 Dan di dalam masyarakat juga tidak ada masalah di dalam hal menghina yang lain. 圣经就建立在这样的基础上面。 Demikianlah Alkitab dibangun di atas fondasi seperti 你 ini. 这里告诉我们，每一个人蒙受的恩赐是什么？ Di sini diberitahukan kepada kita apakah karunia yang diterima oleh setiap 每一个 orang, 人当尽的责任是什么？ apa tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap orang. 都是要向上帝交账的。 Itu semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. 感谢上帝。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 虎信今天做什么？ Apa yang dilakukan oleh Husin hari ini? 他做的对不对？ Apakah yang dia lakukan itu benar? 他以后能不能交账？ Apakah di kemudian hari dia bisa mempertanggungjawabkan? 我没有办法干预， Saya tidak bisa campur tangan. 这是他要向上帝尽责任的事情。 Ini adalah tanggung jawab yang dia harus emban kepada Tuhan. 今天唐从容所受的是什么？ Apa yang diterima oleh pendeta Stephen Tong hari ini? 我所做的东西合不合上帝给我的呼召？ Apakah yang saya lakukan itu sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada saya? 有没有尽责任做我应当做的事情？ Apakah saya menunaikan tanggung jawab di dalam mengerjakan yang saya harus lakukan? 人看不出来， Manusia tidak bisa 但 melihatnya, 是神知道， tetapi Tuhan tahu. 我也知道， Dan saya juga 所以 tahu. 我应当怎样尽责任讨上帝的喜悦？ Maka bagaimanakah saya harus menunaikan tanggung jawab saya untuk berkenan kepada 我 Tuhan? 们要怎么样努力达到上帝对我的要求？ Bagaimanakah kita harus giat bekerja untuk mencapai tuntutan Tuhan kepada kita? 当你明白今天这个道理的时候， Setelah saudara mengerti akan khotbah hari 你 ini, 从今天开始 mulai hari 怎么用钱，怎么做工，你的观念就不一样。 mulai hari ini bagaimanakah saudara memakai keuangan saudara, bagaimanakah saudara bekerja, itu konsep saudara akan tidak lagi 这 sama. 是今天我讲上帝的呼召以前所先提到的前提跟整个架构的问题。 Dan inilah introduksi yang saya mau sampaikan sebelum saya membicarakan tentang panggilan daripada Tuhan. Dan di dalam seluruh kerangka inilah saya akan menyampaikan kepada 所以 saudara. 社会上我们看见很多不相同的事情， Di dalam masyarakat kita melihat banyak hal yang sangat berbeda. 有的人生得非常漂亮， Ada orang yang parasnya sangat cantik, 有的人生得其貌不扬， tapi ada sebagian yang sangat tidak 有 enak. 的人生得很健壮， Ada yang dilahirkan begitu gagah 怎 dan 么 sehat. 工作劳苦都不会生病。 Bagaimanapun dia bekerja dengan susah payah dia tidak akan 有 sakit. 的人生得很衰弱， Tetapi ada orang yang dilahirkan begitu lemah. 吹一风就伤风了， Begitu kena angin dia langsung masuk 有 angin. 一点太阳晒就中暑了。 Sedikit kena panas matahari dia sudah sakit. 所以你说上帝啊，为什么我跟别人不一样？ Maka saudara mengatakan, oh Tuhan mengapa aku berbeda dengan yang lain? 你用刚才的理论
讨论自己的事情。 Biarlah saudara mendiskusikan tentang dirimu dengan teori yang tadi 上 disampaikan. 帝说：“我给谁， Alkitab mengatakan kepada siapa aku beri, 向谁都要。 daripadanya pun aku akan tuntut 每一次 daripada 我 dia. 最累的时候， Setiap kali ketika saya paling letih, 我发觉有同工对我说 saya menemukan ada rekan yang berkata kepada：‘ 唐 saya, 牧师啊，我跟你去跑3天我就病了。 Pendeta Stephen Tong, aku pergi bersama dengan engkau 3 hari aku sudah jatuh sakit. 我说我一次出去80天， Saya katakan ketika saya pergi 1 kali 80 hari, 每天讲道，声音都沙哑了， setiap hari berkhotbah suara saya menjadi 每天 parau. 大声呼喊，肺部都很痛。 Setiap kali saya berteriak dengan keras, paru-paru saya merasa sakit, 但我一直没有病， tetapi saya terus tidak 因 sakit. 为神的恩典是这样。 Karena demikianlah anugerah Tuhan. 那么我骄傲吗？ Lalu apakah saya sombong? 不可以。 Tidak boleh. 我不会病，不是我不可能生病， Saya tidak bisa sakit itu bukan karena saya tidak mungkin sakit, 是上帝许可我不要先病。 tetapi Allah lah yang mengizinkan saya tidak sakit terlebih 所以 dahulu. 当我健康的时候， Maka ketika saya sehat, 我要感谢主； saya mau bersyukur kepada 当 Tuhan. 我生病的时候， Ketika saya sakit, 我也要感谢主。 saya juga mau bersyukur kepada 看 Tuhan. 见别人生病的时候， Ketika melihat orang lain sakit, 我不可以轻看他， saya tidak boleh menghina 我 dia. 要同情他。 Saya harus simpati 如 kepada 果 dia. 他需要很多钱， Jikalau dia membutuhkan banyak 我 uang, 要有份帮助他的医药费。 saya mau berbagian di dalam biaya pengobatan dia. 这样我们在世界上做人，才不会夺取上帝的荣耀。 Dengan demikian kita menjadi manusia dalam dunia ini, kita tidak akan merebut kemuliaan Tuhan. 我们也不会轻看我们的同工， Kita juga tidak akan menghina rekan kerja 因为 kita, 每一个人是不一样的， karena setiap orang itu berbeda. 因为每一个人是不一样的， Karena setiap orang itu 所以 berbeda, 神才得着荣耀。 maka Allah baru mendapatkan 这 kemuliaan. 句话我现在不解释。 Kalimat ini saya tidak akan 我 menjelaskan 们 terlebih dahulu 谈 sekarang 完了 ini. 这个前提以后， Setelah kita selesai membicarakan introduksi ini, 开始讲圣经中上帝的呼召。 kita mulai akan membicarakan tentang panggilan yang ada di dalam Alkitab. 好，我要请胡宪告诉我，大概你知道圣经中神的呼召是谁领受过？唐牧师有讲过了，有关亚当领受上帝的呼召，亚伯拉罕领受上帝的呼召。亚当，上帝呼召他； Allah memanggil dia. 亚伯拉罕， Abraham, 上帝呼召他。 Allah memanggil 还 dia. 有呢？不要我讲过，要你想的。 耶稣有讲过，凡劳苦当中担的到我这里来，这个也是一个呼召嘛。啊，劳苦的人蒙呼召。还有呢？摩西也是上帝呼召他。摩西，上帝呼召他。还有呢？长老要想多一点。还有谁？保罗，保罗，上帝呼召他。还有谁12个门徒，上帝呼召他们。 ？12个门徒，耶稣呼召他。还有谁？现在你们跟旁边的人讲一讲。还有 Coba saudara diskusikan dengan teman sebelahmu. bicara sama sebelahmu。然后谁要站起来告诉我，圣经中间还有谁蒙受呼召的？ Dalam Alkitab ada siapa lagi yang mendapatkan panggilan Tuhan? 还有谁？ Ada siapa lagi? 讲话不要静静的，bicara sama sebelahmu。哎，跟旁边的讲讲。你们这么懒惰，我不想跟你们讲道了。 Samuel. 撒母耳，还有谁？ Siapa lagi? Samuel. Siapa lagi? Yena. 约拿，还有谁？ Siapa lagi? Tawe. 大卫，还有谁？ Noah. 挪亚，还有谁？ Siapa lagi? Nuh. 还有谁？ Siapa lagi? 约拿有没有？ Yunus. Akan 讲了。有没有？还有谁？ Siapa lagi? 太多了。 Terlalu banyak. 圣经中间告诉我神呼召、呼召、呼召、呼召、呼召， Alkitab mencatat Allah memanggil dan terus 他 memanggil. 们怎么听到的？ Bagaimanakah mereka bisa mendengar? 怎么知道是上帝的呼召？ Bagaimanakah mereka tahu itu panggilan dari 如 Tuhan? 果知道了以后， Setelah mereka tahu, 顺从吗？ apakah mereka taat? 听吗？ Apakah mereka mendengarkan? 真的跟着主走吗？ Sungguhkah mereka ikut Tuhan? 不是， Tidak. 有的人听见呼召就逃跑， Ada yang mendengarkan panggilan mereka melarikan diri, 像约拿； seperti Yunus. 有的人听见呼召就顺服。 Ada yang mendengarkan panggilan lalu mereka taat.
像亚伯拉罕。 seperti 现在我 Abraham. 提了这些事情，你开始哦，你有兴趣了。 Setelah saya membicarakan hal-hal ini, saudara mengatakan, oh saya sudah tertarik. 那我不知道我们主的崇拜，从这个礼拜开始讲上帝的呼召，要讲多久？ Saya tidak tahu berapa kali khotbah dari mimbar ini yang akan kita sampaikan tentang panggilan. 但是我要你注意听， Tetapi saya mau saudara memperhatikan dengan baik 参与其中， dan berbagian di dalamnya 自己感受， dan merasakan menikmatinya 自 sendiri 己听见， dan mendengarkannya sendiri 自己负责， dan bertanggung jawab sendiri 向上帝的呼召做应当的回应， dan memberikan respon yang semestinya engkau berikan kepada panggilan Tuhan. 因为这是很重要的。 Karena ini yang sangat penting. 以后是有审判的， Di kemudian hari itu ada 神 penghakiman. 呼召人， Allah memanggil manusia, 神就要向那个人追讨。 maka Allah akan menuntut dari orang itu pula. 你听见了吗？ Apakah engkau sudah mendengarkannya? 听见以后，你反省吗？ Setelah engkau mendengarkan, apakah engkau introspeksi? 你反省之后，你觉悟吗？ Setelah engkau introspeksi, apakah engkau 你 sadar? 觉悟之后，你改变吗？ Setelah engkau sadar, apakah engkau berubah? 我们不是来做礼拜，我的自由，我来听就听，不听就算了，不这么简单的。 Kita bukan datang kebaktian, itu adalah kita mengatakan kebebasan saya. Saya mau dengar, saya mau dengar, saya tidak mau dengar, saya tidak mau dengar. Itu selesai. 你领受什么？ Apa yang engkau terima? 上帝给你多少， Berapa banyak yang Tuhan berikan kepada saudara? 都要负责任。 Itu semua harus 你 dipertanggungjawabkan. 要向上帝合理的回应， Engkau harus mempunyai respon yang sepatutnya kepada Tuhan. 然后蒙上帝亲自继续在带领前面的道路。 Dan mendapatkan penuntunan Allah yang secara khusus diberikan kepada saudara di 现在我 hari-hari 讲 depanmu. 完了这个前提以后， Setelah selesai introduksi 我们 ini, 现在第二个呼召是上帝对亚伯拉罕的呼召。 kepanggilan yang kedua adalah Allah berikan kepada Abraham. 第一个呼召是什么呼召呢？ Panggilan apakah panggilan yang pertama? 上帝问亚当说：“你在哪里 Allah bertanya kepada Adam, di manakah engkau?？” 上帝第一次追讨人， Kali pertama Allah menuntut 上 manusia. 帝第一次询问人 Kali pertama Allah bertanya kepada manusia, 地位的问题。 yaitu masalah posisi identitas. 人类最大的问题总是在位分上所发生的问题。 Masalah terbesar yang manusia miliki adalah di dalam hal posisi dan identitasnya. 上帝不会问你读多少书， Allah tidak akan bertanya berapa banyak sekolah yang kau telah capai, 你做了多少工作， berapa banyak pekerjaan yang kau telah kerjakan, 你犯了多少错误。 berapa banyak kesalahan yang kau telah lakukan. 上帝问你在哪里？ Tetapi Allah akan menanyakan, di manakah engkau? 今天上帝对我们所发的第一个问题一样的。 Hari ini pertanyaan yang pertama yang Allah berikan kepada kita itu juga sama. The problem of a human being no more than the problem of identity. Masalah yang manusia hadapi itu tidak lebih daripada masalah identitas. 亚当，你在哪里？ Adam, di manakah engkau? 你的身份是什么？ Apakah identitasmu 你的 itu? 位置在哪里？ Di manakah posisimu? 今天我问你， Hari ini aku bertanya kepada engkau, 你的位分在哪里？ di manakah identitas posisimu? 是不是上帝不知道亚当在哪里？ Apakah Allah tidak tahu di manakah Adam? 上帝说：“亚当啊，你在哪里呀、 Allah 不是 mengatakan, 的， Adam, di manakah engkau? Oh, 上 bukan 帝 demikian. 用审判式的问话。 Tetapi Allah dengan pertanyaannya bersifat menghakimi. Dia 亚当 tanyakan, 你在哪里？ Adam, di manakah engkau? 你应该不应该在这里？ Apakah sepatutnya engkau di sini? 我为你预备的位分本来是在哪里？ Di manakah identitas posisi yang kutetapkan kepadamu itu semula? 你今天怎么掉到这里？ Mengapa hari ini kau jatuh ke tempat ini? 所以上帝问亚当：你在哪里？包含3个答案。 Maka ketika Allah menanyakan kepada Adam, di manakah engkau? Itu mencakup 3 pertanyaan yang lain. What should be the original status of your identity? Apakah yang harus menjadi identitasmu yang semula itu? Why are you now fallen into this position? Mengapa sekarang engkau jatuh ke dalam posisi ini? Is it you should be? Apakah ini memang sepatutnya engkau di sini? Why are you here? Mengapa engkau di sini? 第二个问题， Pertanyaan yang 你 masalah 今天 kedua. 掉在这里， Sekarang engkau jatuh ke tempat 你 ini. 结局你的地位要被损害到什么地步？ Bagaimanakah akhirmu itu? Bagaimanakah nantinya engkau akan dirusakkan seperti keadaan seperti apakah itu? 你知道吗？ Apakah engkau tahu? 你知道
掉到这里以后，你会被损害到什么地步？ Tahukah engkau setelah engkau jatuh ke dalam tempat ini, bagaimanakah kerusakan akan terjadi kepada dirimu? 第三个问题， Pertanyaan yang ketiga, 我的救恩要把你带回另外一个地步， keselamatanku akan membawa engkau ke tempat posisi yang 你 lain. 要预备心悔改， Engkau harus mempersiapkan diri untuk bertobat, 领受我的恩典。 menerima anugerahku, Original position, posisi yang semula, the fallen identity, dan identitas yang sudah and jatuh, the future possibility to be redeemed by God. dan kemungkinan untuk ditebus oleh Tuhan di hari depan. 这个是圣经中间伟大的地方。 Inilah sisi keagungan di dalam Alkitab. 人根本对这些事没有兴趣。 Manusia sama sekali tidak tertarik terhadap hal 当我 ini. 们堕落以后， Tetapi setelah kita 我 jatuh, 们不思想为什么堕落， kita bukan memikirkan mengapa saya jatuh. 我们怎么可以这么堕落？ Bagaimanakah mungkin boleh kita jatuh seperti ini? 堕落的人只思想我很苦， Oh. 帮助我吧， Orang yang jatuh hanya memikirkan saya sangat menderita, tolonglah saya, 救我吧。 selamatkanlah 在 saya. 路上每天你看见有几个乞丐， Di jalanan setiap hari saudara melihat ada banyak pengemis. 他们没有想他们应该不应该堕落， Mereka tidak berpikir apakah mereka sepatutnya jatuh seperti 他们没 itu. 有想今天的地位是犯了什么罪才达到的。 Mereka tidak berpikir apakah identitas atau dosa yang mereka telah lakukan sehingga mereka mendapatkan keadaan 是 seperti 他们 ini. 的父母随便性交产生孩子，让孩子痛苦到这个地步。 Adalah orang tua mereka sembarangan berhubungan sehingga melahirkan anak-anak sehingga akhirnya anak-anak ini menderita 这个孩 seperti ini. 子生出来 Anak-anak ini 没有 dilahirkan, 人照顾， tidak ada yang merawat, 没有人供养， tidak ada orang yang memberikan 没有人 kecukupan 给他们 hidup, 教育， tidak ada orang yang memberikan pendidikan kepada 长 mereka. 大除了做乞丐，还可能变成扒手，变成强盗。 Setelah mereka menjadi dewasa, mereka selain menjadi pengemis, mereka mungkin menjadi perampok, menjadi pencuri. 他们需要的问题是什么 Apakah hal yang mereka butuhkan? ？Where are you? Di manakah engkau? Why are you here? Mengapa engkau ada di sini? What have been done by your parents or what have been done by you yourself? Apa yang sudah engkau lakukan ataukah apa yang sudah dilakukan oleh orang tuamu itu? 但是这些人不想这个问题， Tetapi orang-orang ini tidak memikirkan hal 他 ini. 就想我肚子饿怎么办？ Mereka hanya memikirkan bagaimana kalau saya lapar. 有谁给我饭吃？ Siapakah yang bisa memberikan Baik. makanan kepadaku? 他们应该做工的时候， Ketika mereka seharusnya 现 bekerja, 在变成伸出来向人要钱， sekarang mereka hanya mengulurkan tangan meminta-minta. 为了使人可给他钱， Dan supaya orang bisa mau memberikan derma kepada mereka, 动用头脑， mereka memakai otak mereka 想了不成理由的理由。 dan mereka memikirkan alasan yang bukan alasan. Kasihan sama saya, 求你可怜我吧， saya perlu makan。我需要食物。他讲这些话，使人可以同情他， Dia mengatakan kalimat ini supaya orang 但 bersimpati 他们 kepada dia. 从来没有办法解决他们的地位问题。 Tetapi selamanya mereka tidak bisa menyelesaikan masalah posisi identitas 有 mereka. 一天，有一个很漂亮的小孩子， Suatu hari ada seorang anak kecil yang sangat cantik, 脏得不得了， tetapi sangat kotor. tolong。 Ni pangcu wo pa pangcu wo. 我问他说：“Siapa suruh kamu minta uang di pinggir jalan？” 我问他谁叫你在街上讨他饭？吓了一跳。 Dia terkejut. dia bilang，妈妈，他就说妈妈叫我，妈妈叫我讨钱的。妈妈minta saya untuk mengemis. 我就对他说：“妈妈lu goblok。” 我就对他说你的妈妈很愚蠢。 Saya juga orang miskin. 我也是穷人， Mama saya suruh saya tidak boleh minta sama orang lain. 我妈妈叫我不可以向别人讨东西， Harus berjuang, 必须要奋斗， harus kerja berat, 必须要努力工作， harus sekolah, 必须要读书， menjadi manusia berguna. 成为有用的人。 我就对他说 Maka saya katakan kepada dia, ：“Mama lu goblok。” 你的母亲是很愚蠢， 他 sedikit tersinggung. 她有一点受伤。 你怎么可以侮辱我的妈妈？ Bagaimanakah engkau boleh menghina mamaku? 每个人呢，你一骂他的妈妈，他就生气。 Setiap orang akan marah kalau saudara marah kepada Ini- mengatakan 小 ibunya. 孩子都想妈妈很有功劳。 Karena setiap anak itu berpikir bahwa mamanya sangat 妈 berjasa. 妈教坏教错，不是他的错。 Kalau mama salah mengajarkan itu bukan salah dia. 妈妈生我、养大我已经有恩典了。 Mama melahirkan saya, membesarkan saya, itu sudah ada anugerah dari mama. 当我对他说“妈妈路口 block”， Ketika saya mengatakan kepada dia, mama lu goblok, itu mama 很愚蠢.
他就用怀疑的眼光看我。 Maka dengan pandangan yang curiga dia memandang saya. 我说：“Mana mama lu？ 我说你的妈妈在哪里？ ini 这个 原来就在隔壁。 rupanya di 他 sampingnya 的妈 saja. 妈抱着另外一个弟弟， Mamanya menggendong seorang adik yang lain 在别辆汽车的面前要钱。 dan meminta-minta di mobil yang lain. 我说：“你来这里。” Saya panggil mamanya datang. 他的母亲过来了。 Mamanya pun datang. 我说：“你不可以叫孩子向人讨钱， Saya mengatakan Anda tidak boleh mengajarkan anakmu untuk 因为 meminta-minta. 这个时候是应当向下做工，不是向上要钱的。 Karena harusnya tangan ini bukan menghadap ke atas meminta-minta, tapi harus menghadap ke bawah untuk bekerja. ”他听了第一句， Dia mendengarkan kalimat 我说：“ pertama. 你的孩子以后就坏了， Saya mengatakan anakmu di kemudian hari akan rusak. 你叫他向人要钱， Karena Anda mengajarkan dia untuk meminta-minta kepada orang lain. 双手就变成没有用了， Kedua tangannya tidak lagi 以 berguna. 后就荒废了。 Dan kemudian hari itu akan menjadi rusak dan tidak berguna, 你们在 sia-sia. 路上看见有一些人漆成像银、像金一样的颜色， Saudara melihat di jalanan itu ada sebagian orang mengecat badannya itu dengan warna perak dan sebagainya atau 你们看 emas. 见了没有呢？ Apakah saudara melihatnya itu? 真生气了， Sekujur tubuh mereka warnakan dengan cat. 你知道那很危险吗？ Tahukah saudara itu sangat berbahaya? 那种东西把毛细管全部塞住了。 Dan material itu akan menutupi semua pori-pori tubuh. 你知道你全身最大的器官不是肝，不是心，你最大的器官就是皮肤。 Tahukah saudara organmu yang terpenting dalam hidupmu itu bukan lever, bukan jantung, tetapi adalah kulitmu. 皮肤在人身上跟狗身上是不一样的。 Kulit pada tubuh manusia itu berbeda dengan kulit yang ada pada anjing. 我们的皮肤有两大功用， Kulit kita mempunyai dua fungsi 除 utama. 了保护我们全身的器官以外， Selain daripada melindungi seluruh organ tubuh, 它还可以呼吸， dia masih bisa bernafas, 它还可以排汗。 masih bisa mengeluarkan keringat. 排汗跟呼吸使你的生命达到更正常的运行。 Bernapas dan mengeluarkan keringat sehingga hidupmu itu lebih normal. 但是小孩子不懂， Tetapi anak ini tidak mengerti. 他买了银色的漆，把全身漆了， Dia membeli cat warna perak dan mengecat 那 sekujur 是 tubuhnya. 很危险的事情， Itu sangat 因 berbahaya. 为他的皮肤就不能呼吸了。 Karena kulitnya tidak bisa lagi bernafas. 不呼吸以后， Setelah tidak 它 bernapas, 里面的器官就不够氧气 maka 了， organ di dalam tubuhnya itu akan kekurangan 他的 oksigen. 皮肤不能排汗了， Dan kulitnya tidak bisa lagi mengeluarkan 他就 keringat. 很可能中暑， Dan 生 mungkin 很重的病。 mungkin sekali dia akan keracunan dan sakit keras. 但是呢， Tetapi 为了每天要赚钱， demi setiap hari mau mendapatkan 他 uang, 忍着， dia bertahan. 忍着， Dia 因为 bertahan 他还年轻， karena dia masih 他 muda. 可以承受这些苦难。 Dia bisa menahan semua penderitaan 我 ini. 每次要把车停下来，告诉他不要这么做。 Setiap kali ketika saya mau menghentikan kendaraan mengatakan kepada dia jangan melakukan 那你 seperti 时 itu. 间不够，红灯过了，我就要走了。 Tetapi waktu tidak cukup karena lampu segera menjadi hijau dan saya harus berjalan. 非常难过。 Saya sangat sedih 亲 sekali. 爱的弟兄姐 Bapak 妹 Ibu 们， yang kami kasihi. 今天有多少人一方面过糊涂的生活，一方面无知的伤害自己更厉害。 Hari ini ada berapa banyak orang yang satu sisi melalui hidup yang sangat sembrono, di sisi yang lain mereka melalui hidup yang sangat berbahaya terhadap dirinya. 当这些人年长、 Ketika orang-orang ini menjadi lebih dewasa, 年老以后， setelah mereka menjadi lanjut usia, 百病丛生， akan banyak penyakit yang menimpa 他 dirinya. 们更难解决困难。 Mereka lebih sulit lagi untuk menyelesaikan 一 masalah 堕 hidup. 落就越来越厉害， Begitu mereka jatuh akan semakin keras dan hebat. 非常可怜。 Itu sangat kasihan 亲 sekali. 爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami 为什么 kasihi. 我要骂那个妈妈呢？ Mengapa saya harus memarahi 因 mama 为 itu? 我也有妈妈， Karena saya juga ada mama. 我的妈妈是咬紧牙根，奋斗到底，让孩子变为成功的人。 Mama saya adalah orang yang bertekad bergerak menggigit giginya dengan kuat untuk membuat anaknya itu bisa berhasil. 我年小的时候， Pada waktu saya masih kecil, 也很多人也年小， juga banyak orang juga pada usia 我的 kecil, 生活不大好， hidup saya kurang baik. 他们也不大好， Mereka juga 但 demikian. 是我奋斗
Tetapi saya berjuang. 我成功了世界重要的领袖， Saya telah berhasil menjadi pemimpin yang penting di dalam dunia. 不但在教会界我是领袖， Bukan saja dalam dunia gereja saya adalah 在 pemimpin. 教育界我是领袖， Dalam dunia pendidikan saya juga adalah pemimpin. 在音乐界我是领袖， Dalam dunia musik saya adalah pemimpin. 在建筑界我是领袖。 Dalam dunia bangunan saya adalah 我 pemimpin. 这些都不是学来的， Semuanya ini bukan saya pelajari. 我没有念过高等音乐学院， Saya tidak sekolah di sekolah musik yang tinggi. 我没有念过建筑学院， Saya tidak pernah sekolah arsitek. 我没有念过哲学的学院。 Saya tidak pernah sekolah di dalam sekolah 但 filsafat. 是今年我在各方面的成就， Tetapi prestasi saya di dalam segala bidang hari ini, 世界最高的人士都不敢轻看我。 yang mana tokoh-tokoh yang tertinggi dalam dunia ini sekarang ini tidak berani menghina 我 saya. 建了全东南亚最好的回音的音乐厅， Saya telah membangun gedung musik yang paling bagus akustiknya di Asia Tenggara. 新加坡的音乐厅费用是我们的95倍。 Gedung musik yang dibangun di Singapura biayanya telah dihabiskan 95 kali lipat lebih banyak dari yang ada di 我 sini. 们用600万美金， Kita memakai 6 juta dolar Amerika, 他们用7000万、7亿美金， tetapi mereka menghabiskan 700 dolar Amerika, 但他们的回音比我们700 更， juta dolar, 他的回音比他们更差。 tetapi akustik mereka lebih jelek dari kami. 新加坡的音乐家来这里演奏的时候， Ketika para musikus dari Singapura mereka datang mementaskan 一 di 方 sini, 面演奏， di satu sisi mereka 到有 mementaskan, 休息20分钟的时候， ketika ada istirahat 20 menit, 离开演奏的地方， mereka meninggalkan tempat 他 pementasan, 爬到楼上去看 dia naik ke bagian atas dan 整 melihat-lihat. 个音乐厅为什么回音这么好？ Mereka melihat-lihat mengapa seluruh gedung musik itu akustiknya itu begitu Bagaimana? baik. Mengapa demikian? 贫穷中间有奋斗， Di tengah kemiskinan ada perjuangan, 有的孩子呢， ada sebagian anak-anak 贫穷中间更堕落。 di tengah kemiskinan mereka lebih jatuh lagi. 50年以后， 50 tahun kemudian 生命完全不同的果效。 hidup mereka sama sekali mendatangkan hasil yang berbeda. 好好听这些话的人， Orang yang mendengarkan kalimat-kalimat ini dengan baik 这些智慧应用在你的下一代上， dan biarlah hikmat ini kau pakai di dalam generasi penerusmu. 他们可能改变整个世界， Mereka mungkin akan mengubah seluruh 也 dunia, 可能荒废自己，变成堕落的人。 tetapi juga mungkin mereka memboroskan diri mereka sendiri menjadi orang yang jatuh. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasih, 上帝从天上 dari surga 显出他的旨意， Allah menyatakan kehendaknya, 包含对个别人士的呼召。 itu termasuk di dalamnya panggilan secara pribadi kepada orang-orang tertentu. 你听见吗？ Apakah engkau mendengarnya? 你觉悟吗？ Apakah engkau menyadarinya? 你回应吗？ Apakah engkau meresponinya? 上帝对亚当说 Allah berkata kepada Adam, 你在哪里？ di manakah engkau? 是圣经中间第一个呼召。 Ini adalah panggilan pertama di dalam Alkitab. 所以我不必再重复了。 Saya tidak perlu lagi 现在 mengulanginya. 我跳了大概几千年， Sekarang saya melompat kira-kira beberapa ribu tahun. 亚当到亚伯拉罕， Dari Adam sampai ke Abraham. 中间有多少年呢？ Berapa tahunkah di antaranya? 可能有3000年， Mungkin ada 3000 tahun. 可能有5000年。 Mungkin ada 5000 tahun. 亚伯拉罕是现在以前4000年的人物， Karena Abraham adalah tokoh 4000 tahun yang lalu dari sekarang. 亚当被造到现在， Dari sejak Adam diciptakan sampai sekarang. 可能超过10000年。 Mungkin lebih dari 10.000 tahun. 在最近100年中间， Di dalam 100 tahun belakangan ini. 历史上有2种计算， Dalam sejarah ada 2 macam perhitungan. 一共这2种，第一种是 Bishop Archer 的计算， Dan yang satu macam adalah perhitungan dari Bishop Archer. 亚当是4004年以后耶稣再生来，所以主前4000年被造的。 Adam itu diciptakan pada 4004 tahun sebelum Masehi. 如果这样，亚当到耶稣，再加上耶稣到现在加起来是6000多年。 Jikalau demikian, maka dari Adam diciptakan sampai ke sekarang ini itu ada 6000 tahun. 这个理论在50年前是基督教界普通都承认的。 Dan teori ini 50 tahun yang lalu dalam dunia kekristenan itu semua secara umum diterima. 对吗？ Benarkah? 不对， Tidak. 为什么？ Mengapa? 因为这个理论是根据世界历史6000年，耶稣再来
创立1000年，一共7000年来了解圣经的。 Karena teori ini memakai cara setelah Yesus datang sampai sekarang 6.000 tahun, kemudian Yesus dari Adam dicipta. sejak Adam diciptakan, Yesus lahir sampai sekarang itu 6.000 tahun. Kemudian ya, Arshus teori. ya, kemudian ditambah lagi Yesus akan datang 1000 tahun, maka menjadi 7.000 tahun. 这个理论不对， Teori ini tidak benar. 为什么？ Mengapa demikian? 亚当被造是主前4004年，是根本没有圣经根据的。 Adam diciptakan pada 4004 tahun sebelum Masehi, itu sama sekali tidak mempunyai dasar di dalam Alkitab. 他们的根据在哪里呢？ Di manakah dasarnya 一 mereka? 代一代一代，数目加起来，一同连，直到耶稣被生是4004年。 Yaitu mereka menghitungnya dari setiap generasi demi generasi itu ditambahkan sampai Yesus dilahirkan keseluruhannya 4000 tahun. 你们这样听很舒服呀，就是听唐牧师一直讲，你就得到了。 Saudara mendengarkannya itu begitu nyaman, begitu enak mendengarkan pendeta Stephen Tom sampaikan, sudah langsung mendapatkan. 你们如果有可能记载下来， Jikalau ada kemungkinan saudara catat, 买一些书去查考， beli sebagian buku untuk menelitinya. 不要做一个现成的基督徒。 Jangan menjadi seorang Kristen yang instan. 什么叫做现成的基督徒？ Apakah yang dimaksudkan dengan seorang Kristen 我 yang instan? 不必思考， Saya tidak perlu 我 merenungkan, 不必研究。 saya tidak perlu 牧 meneliti. 师替我全部什么讲完了给我听，我是现成的。 Pendeta saja yang belajar dan sampaikan kepada saya menjadi mengerti dan saya menjadi orang Kristen yang instan. 圣经说，每一个基督徒要尽心竭力追求认识耶和华。 Alkitab mengatakan setiap orang Kristen harus dengan segiat tenaga untuk bekerja mengerti akan Tuhan. 你怎么可以永远做一个现成的基督徒？ Bagaimana- 什么都要人家做给你？ Bagaimanakah mungkin saudara mau menjadi seorang Kristen yang instan dan apapun orang lain harus kerjakan untuk 现 saudara? 在听这几句话的，有的人听进去，有的人还是什么都不管。 Sekarang mendengarkan beberapa kalimat ini saja, ada sebagian orang bisa menangkapnya, tapi ada sebagian orang lagi tidak mempedulikannya. 为什么是亚当到耶稣4004年 Mengapa 是错误的呢？ Mengapa dikatakan dari Adam sampai Yesus itu 4004 tahun itu adalah salah? 在1918年的时候， Pada tahun 1918, 有一个人叫做 J.B. Revan， ada seorang bernama J.B. Revan. 他告诉我们 Dia mengatakan, 这个理论为什么错？ mengapa teori ini salah? 因为他们算亚当到撒特多少年？ Karena mereka menghitung dari Adam sampai Set Di berapa sampai tahun, 多少年？ sampai generasi ketiga berapa 全 tahun, 部加起来 dan keseluruhannya kalau ditambahkan 大概是4004年。 kira-kira 4004 tahun. 但是 Revan 讲一句话， Tetapi Revan mengatakan satu kalimat, 你注意看 coba perhatikan 圣经里面，从亚伯拉罕，从挪亚到亚伯拉罕 di dalam Alkitab dari Nuh sampai Abraham 是10代， itu 10 generasi, 可以算多少年？ bisa menghitung berapa tahun. 但是在路加福音所记载的， Tetapi yang dicatat di dalam Injil Lukas, 从挪亚到亚伯拉罕 dari Nuh sampai Abraham 不是10代， bukan 10 generasi, 是11代。 tetapi 11 generasi. 你说怎么会不一样呢？ Saudara mengatakan mengapa bisa tidak 因 sama? 为历史有记载的方式， Karena ada cara pencatatan sejarah, 还有一种是口传的方式 tetapi ada cara yang lain yaitu disampaikan melalui mulut ke mulut. （writing tradition）、 Ada tradisi pencatatan, oral tradition。 ada catatan secara lisan. 所以犹太人根据历史记载下来，算大概4000多年。 Maka orang Yahudi menurut catatan dari sejarah mereka kira-kira menghitungnya ada Osenin. 有4000多 Ada 年。 4000-an tahun. 但是有另外一种口传的历史是超过这么多。 Tetapi ada sebagian lagi sejarah yang disampaikan secara oral itu lebih daripada jumlah 旧 tersebut. 约写10代， Dalam perjanjian lama ditulis 10新 generasi. 约写11代。 Dalam perjanjian baru ditulis 11 generasi. 为什么呢？ Mengapa demikian? In the oral tradition record more than what have been written in the history. Karena tradisi pencatatan sejarah secara lisan itu lebih banyak daripada pencatatan secara tulisan. 所以 J.B. Revan 讲一句话， Maka J.B. Revan mengatakan satu 我 kalimat, 们不要否认历史有漏掉的代。 kita tidak bisa menyangkali bahwa dalam sejarah ada generasi yang hilang. 漏掉的代有多少？ Berapa banyak generasi yang hilang? 我们不知道。 Kita tidak tahu. 所以他的结论是什么？ Maka apakah kesimpulan dia? 亚当到耶稣一定超过
4004年。 Dari Adam sampai ke Yesus itu pasti lebih dari 4004 tahun. 过了以后几年， Setelah beberapa tahun 有 kemudian 一个英国的圣经学者， ada seorang peneliti Alkitab dari Inggris. 名字叫做 John Urquhart。 Dia namanya adalah John Urquhart. 这个人指出来， Orang ini menunjukkan 亚当被造到耶稣， dari sejak Adam diciptakan sampai Yesus 大概是8167年。 kira-kira 8167 tahun 那耶稣到现在 dan Yesus sampai sekarang 是 ini 2000多年。 2000-an tahun. 这样，亚当被造不是在6000年， Dengan demikian sejak Adam diciptakan itu bukan 6000-an tahun. 亚当被造是在超过10000年的历史。 Dari Adam diciptakan itu lebih dari 10.000 tahun yang 所以 lalu. 我们不能相信阿舍尔的理论， Maka kita tidak boleh percaya akan teori dari 因 Archer 为那个理论是根据6000年以后耶稣再来这个错误的观念建立起来的。 karena konsep itu dibangun setelah 6.000-an tahun setelahnya. 每一次有新的发现， Setiap kali ada penemuan baru, 人都认为这个是异端， manusia akan menganggap ini adalah bidat 这违背正统信仰 dan。ini menentang kepada iman 因为 tradisional 人常常被传统所捆绑， karena manusia senantiasa dibelenggu oleh 所 tradisi. 以我们谈心就色变了。 Maka Kalau dengar yang baru teori yang baru, langsung warnanya berubah. 我们就认为这个不忠于基督教了。 maka kita akan menganggap ini tidak lagi setia kepada kekristenan. 凡是走现成道路的基督徒， Setiap orang Kristen yang menempuh jalan yang instan, 都以为自己最保守、最爱主、最真诚的。 mereka akan menganggap dirinya yang paling konvensional, mereka yang paling setia, paling tulus. 所以教会的错误永远改不来。 Maka kesalahan dalam gereja selamanya tidak bisa diubahkan, 相反的， tetapi sebaliknya 有一些以为可以改的， ada yang sebagian yang kita kira bisa 什 diubah. 么新理论都接受了， Maka apapun teori yang 所 baru 以教 diterima, 会的信仰乱七八糟。 maka demikianlah iman dalam gereja itu akan menjadi kacau 我 balau. 们归正福音教会， Kita gereja Reform Injili 就是 ini, 不愿意太保守以致错误， yaitu kita juga tidak mau terlalu konservatif sehingga kita salah, 也不愿意太随心潮流以至于新派。 tetapi kita juga tidak mau sembarangan mengikuti arus zaman sehingga kita menjadi 所 liberal. 以做归正教会的领袖很困难， Maka sebagai pendeta atau pemimpin dari gereja Reform itu sangatlah 做 sulit. 归正教会的信徒也很危险。 Dan menjadi umat daripada gereja Reform itu juga sangat 无 berbahaya. 论如何，你不可以现成的， Bagaimanapun juga, saudara jangan sekali-kali mau yang 那 instan. 么什么样都要不必努力就得到答案。 Apapun kita tidak mau giat asalkan bisa mendapatkan 我 jawaban. 告诉你， Saya katakan kepada saudara, 亚当到现在超过10000年， dari Adam sampai sekarang itu melampaui 10.000 tahun. 虽然这还不一定绝对， Meskipun ini masih belumlah mutlak, 至少比6000年更靠近历史的事实。 tetapi paling tidak itu lebih mendekati fakta sejarah itu daripada yang 6.000 tahun 那 tadi. 么亚当一直到这一个亚伯兰有多久呢？ Lalu berapakah lamanya dari Adam sampai kepada Abraham? 可能有6000年。 Mungkin ada 6.000 tahun. 那为什么我们敢这么说呢？ Lalu mengapakah kita berani mengatakan 因为 demikian? 如果照着 John Urquhart 的意思， Karena kalau menurut pengertian daripada John Urquhart, 亚当到耶稣有8167年， dari Adam sampai Yesus ada 8.167 那 tahun. 么亚伯兰到现在是4000年， Lalu dari Abraham sampai sekarang itu 4.000 tahun. 这表示至少亚当到亚伯兰有6000年。 Yaitu paling tidak dari Adam sampai Abraham itu ada 6.000 tahun. 所以我们一跳就跳了60个世纪。 Maka kalau kita lompat itu langsung melompati 60 abad. 上帝第一次呼召亚当，你在哪里？ Kali pertama Allah memberikan panggilan, Adam, di manakah engkau? 第二次我们提出的不是上帝历史上的呼召，是对亚伯兰的呼召。 Panggilan kali kedua yang kita mau sebutkan bukan yang tercatat dalam sejarah, tetapi Allah memanggil Abraham. Menurut panggilan kepada Abraham yang dicatat dalam Alkitab 4000 tahun yang lalu. 所以那6000年，上帝呼召多少人？ Maka dalam 6.000-an tahun itu berapa banyak orang yang
Tuhan panggil? 上帝呼召多少次？ Berapa kalikah Tuhan memberikan panggilan? 上帝怎样的呼召， Panggilan yang seperti apakah dari Tuhan? 我们都不谈了。 Kita tidak membicarakan 我 hal 们只 ini. 知道第一个呼召是位分的问题， Kita hanya tahu bahwa panggilan pertama itu berkaitan dengan posisi identitas. 第二个呼召是神在历史上引导的问题。 Panggilan yang kedua adalah pimpinan tuntunan Tuhan di dalam 那 sejarah. 么第二个呼召记载在哪里呢？ Di manakah tercatatnya panggilan yang kedua ini? 历史上看， Dari sejarah kalau kita melihatnya, 记载在创世纪第12章。 tercatat dalam kitab Kejadian pasal 我 12. 们大家打开来， Mari kita membukanya. 现在打开圣经，不要现成的。 Sekarang kita membuka Alkitab, jangan kita mau yang instan. 创世纪第12章， Kejadian pasal 12. 到底上帝怎样呼召？ Bagaimanakah Allah memberikan panggilan? 上帝呼召亚伯拉罕什么事情？ Dalam hal apakah Allah memberikan panggilan kepada Abraham? 创世纪第12章 Kejadian pasal 12. 第1节， Ayat yang pertama, 请胡信念给我们听。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。” Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pelan-pelan. Negerimu, tanah saudaramu, sanak saudaramu, dari Ayo. rumah bapamu rumah bapamu, ke negeri. pergilah. 啊，这个是上帝的呼召。 Inilah panggilan Tuhan. 第一次呼召亚当是问他你在哪里？ Kali pertama memberikan panggilan kepada Abraham adalah kepada Adam, menanyakan kepada dia, di manakah engkau? 第二次呼召亚伯拉罕，你不要在这里， Kali kedua memanggil Abraham, engkau tidak boleh di sini, 离开这里， tinggalkan tempat ini, 去 pergi. 去哪里啊？ Kemanakah? 我不告诉你。 Aku tidak beritahukan 哇， kepadamu. 上帝不给人现成的生活， Oh, Tuhan tidak memberikan hidup yang instan kepada manusia. 上帝要人寻找他的旨意来过生活。 Allah mau manusia mencari kehendaknya untuk melalui hidupnya. Tanahmu di sini, 你的地是在这里， negeri saudaramu di 你 sini, 的亲戚朋友是在这 rumahmu di 里， sini. 你的家里是在这里。 Ini bukan kehendakku. 这个不是我的意思， Ini bukan tempat yang saya sedia bagimu. 这个不是我为你预备的地方。 Jangan mau asal jadi. 不要现成的， Kamu harus cari kehendakku. 你必须要寻求我的旨意。 Pergi dari 你 sini. 要从这个地方离开。 所以，上帝给人类的第二个呼召， Maka panggilan kedua yang Tuhan berikan kepada manusia, 离开现有的、容易的、已经自然形成的生活。 tinggalkan yang sudah ada, yang mudah dan hidup yang sudah terbiasa kita lalui itu, 去吧， pergilah. 到哪里？ Kemanakah? 不告诉你。 Tidak beritahukan kepadamu. 你说跟随主容易吗？ Saudara katakan ikut Tuhan apakah itu mudah? 很困难。 Sangat sulit. 主要我们的生活是什么？ Hidup yang seperti apakah yang Tuhan inginkan dari kita? 另外一个生活， Adalah hidup yang lain. 不是现成的生活， Bukan hidup yang instan. 不是现在的生活。 Bukan hidup sekarang ini. 你的地不在这里， Tanahmu bukan di sini. 你的家不在这里， Rumahmu bukan di sini. 你的国也不在这里。 Negerimu bukan di sini. 你父亲给你住的房子， Bangunan yang diberikan oleh ayahmu itu 不是我要你住的。 bukan tempat yang aku ingin 你 kau 的 tinggal. 民族所居住的地方， Tempat bangsamu itu 不是我所定的。 bukan yang kutetapkan. 你前面的道路， Jalan di depanmu, 我必引导你， aku akan tuntun. 把你带到哪里， Kemanakah aku akan tuntun engkau? 我不告诉你。 Aku tidak beritahukan. 奇怪哈， Heran sekali. 世界上没有一个宗教像基督教这样困难， Dalam dunia ini tidak ada agama manapun yang sesulit seperti kekristenan ini. 只有一个宗教。 Hanya ada satu agama. 上帝说， Allah mengatakan 你不应当住在这里， engkau tidak semestinya menetap di tempat 你 ini. 应当去别的地方。 Engkau harus pergi ke tempat yang lain. 这个呼召 Panggilan 是 ini 从上帝来的， itu datang dari 这 Tuhan. 个呼召 Panggilan 跟 ini 对亚当的呼召 dengan panggilan kepada Adam, 题目是不一样的， temanya itu berbeda, 性质是一样的。 sifatnya itu sama. 你不应当在这里。 Engkau tidak semestinya di tempat 上 ini. 帝对亚当说：“Why are you here? Allah berkata kepada Adam, mengapa engkau di sini? Where you should be? Di manakah engkau seharusnya? You should not be here. Engkau tidak semestinya di tempat ini. Now I ask you, Sekarang aku tanya, where are you?” di manakah engkau? 第二个呼召， Panggilan yang kedua, 上帝对亚伯兰说 Allah berkata kepada ：“You Abraham, should not be here. engkau tidak harusnya di sini. Go from here. Pergi dari tempat ini. Depart from your original place. Tinggalkan tempat semulamu. Go to somewhere
I'm going to guide you to， pergi ke satu tempat di mana aku akan Yang tunjukkan kepadamu. 性质是一样的， Sifatnya itu 不 sama. 应当在这里。 Tidak semestinya di sini. 好，我现在问你， Sekarang saya tanya, 你做生意的， saudara berdagang. 你应当做生意吗？ Apakah saudara sepatutnya berdagang? 你卖黄金的， Saudara yang menjual emas, 你应当卖黄金吗？ apakah engkau sepatutnya menjual emas? 你是开旅馆的， Saudara melakukan usaha perhotelan, 你应当做旅馆生意吗？ apakah seharusnya engkau melakukan usaha 你是 perhotelan? 开菜馆的， Saudara yang membuka restoran, 你应当开菜馆的。 seharusnyakah engkau membuka restoran? 会不会上帝对你说 Bisakah Tuhan berkata kepada saudara, ，Stop doing this， hentikan melakukan ini, change your profession。 ubahlah profesimu, I'm going to guide you to somewhere。 aku akan menuntun engkau ke satu 你 tempat. 说 Where should I go, Saudara, God？ saudara mengatakan, oh Tuhan kemanakah aku harus 上 pergi? 帝，I'm not going to tell you。 Tuhan mengatakan, aku tidak akan kasih tahu kepadamu. You should absolutely obey me。 Engkau harus secara mutlak taat kepadaku. 太难了， Itu terlalu sulit. 做基督徒太难了。 Sebagai seorang Kristen itu terlalu 我 sulit. 不应当在这里， Aku tidak semestinya di sini. 那我应当在哪里？ Lalu di manakah saya seharusnya? 到哪里去？ Kemanakah saya harus pergi? 谁告诉我呢？ Siapakah yang kasih tahu kepada 上帝 saya? 说我不告诉你。 Tuhan mengatakan aku tidak beritahukan 这 kepadamu. 个就是人类最重要的呼召， Inilah panggilan yang terpenting bagi umat manusia 是从亚伯兰开始。 yang dimulai dari Abraham. 世界上没有一个人蒙上帝呼召困难过亚伯拉罕所受的呼召。 Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang mendapatkan panggilan Tuhan yang sesulit yang dialami oleh Abraham. 你今天在这里听， Saudara di sini mendengarkan hari ini, 你这个跟我有什么关系？ saudara mengatakan apakah hubungannya dengan 我 saya? 就是住在加卡达， Saya tinggal di Jakarta. 我就是做现在的工作， Saya melakukan pekerjaan saya sekarang ini. 别的我不管。 Hal yang lain saya tidak peduli. 请你好好注意听， Biarlah saudara mendengarkan dengan 可 seksama. 能你的生命需要改变， Mungkin hidupmu harus berubah. 可能你的这也需要改变。 Mungkin profesimu harus berubah. 我本来不是做传道的， Saya memang tadinya bukan 因为 sebagai seorang hamba 上帝 Tuhan. 呼召， Tetapi karena panggilan Tuhan, 我离开了原来的。 saya meninggalkan profesi saya 因为 sebelumnya. 上帝呼召， Karena Tuhan memanggil 我 saya, 离开了我的文化， saya meninggalkan kebudayaan 我 saya, 离开了我的国家， saya meninggalkan negeri saya, 我离开了我父母给我住的地方， saya meninggalkan tempat tinggal yang orang tua saya belikan. 很像亚伯兰的情况。 Sangat mirip dengan keadaan Abraham. 那我错了吗？ Lalu apakah saya salah? 没有， Tidak. 上帝引导我从中国搬到印尼来， Tuhan menuntun saya dari Tiongkok pindah ke 我 Indonesia. 一句印尼文不能讲。 Satu kalimat Indonesia pun tidak bisa saya ucapkan. 上印尼的土地的时候， Ketika saya menginjak tanah di Indonesia, 进到学校，我考试0分， saya masuk ke dalam sekolah, ujian saya 0一 nilainya. 句印尼文都不能讲。 Satu kalimat Indonesia pun tidak bisa saya 但 ucapkan. 上帝引导我到这里， Tetapi Tuhan menuntun saya sampai ke tempat ini. 我越来越清楚。 Saya semakin jelas. 我住在印尼74年半了， Saya sudah tinggal di Indonesia 74,5 tahun. 就9岁半，现在我84岁。 Dari umur 9,5 tahun, sekarang saya umur 你 84. 的汤姆是上帝从中国把你带到印尼，对吗？ Saudara mengatakan pendeta Stephen Tuhan membawa engkau dari Tiongkok pindah ke Indonesia. Apakah itu benar? 我说对了， Saya mengatakan 为什么 benar. 呢？ Mengapa demikian? 因为历史证明每一步上帝的引导都是对了。 Karena sejarah membukti tiap lang pimpin adanya. 我没有特别， Saya tidak ada istimewa 我没 apapun. 有伟大， Saya tidak agak 因为 keagungan. 不是我亲自听见搬到印尼来的， Karena bukan saya mendengarkan sendiri panggilan itu untuk pindah ke 是 Indonesia. 我的母亲听见上帝的呼召搬来的时候，把孩子们都带来了。 Tetapi ibu saya lah yang mendengarkan panggilan itu untuk untuk pindah dari Tiongkok ke Indonesia membawa semua 我是 anak-anaknya. 太平常的人了， Saya adalah orang yang terlalu biasa. 什么的别的地方都没有。 Tidak ada keistimewaan apapun. 然后上帝引导我到这里， Kemudian Tuhan menuntun saya sampai ke tempat ini. 慢慢使我变成传道人， Pelan-pelan saya menjadi seorang hamba Tuhan. 慢慢使我脱离共产主义， Pelan-pelan saya lepas daripada komunisme. 脱离唯物主义， Saya melepaskan diri dari dialektika 脱 materialisme. 离进化论， Melepaskan diri daripada evolusi. 使我成为一个追随上帝儿子耶稣基督的人。 Dan membuat saya menjadi seorang anak, seorang yang berikut kepada Yesus Kristus. 以后我就变成传道人， Kemudian saya pun menjadi seorang hamba 以后 Tuhan. 我就学习怎么传福音， Dan saya belajar bagaimana mengabarkan 怎么 Injil, 领人归主。 membawa jiwa kepada Tuhan. 上帝使我不但
带领华人信耶稣， Tuhan membuat saya bukan saja membawa orang Tionghoa percaya kepada 上 Yesus. 帝也带领我，使我引导印尼人信耶稣。 Tuhan juga menuntun saya untuk membawa orang-orang di Indonesia untuk percaya kepada 上 Yesus. 帝又呼召我到世界各国去传道。 Tuhan juga memanggil saya untuk mengabarkan firman Tuhan ke berbagai negara di 菲律宾 dunia. 人、 Kepada orang Filipina, 马来西亚人、 kepada orang Malaysia, 俄国人， kepada orang Outshow Rusia, dan- kepada orang-orang di 也 Eropa, 带到耶稣的面前。 membawa mereka datang kepada Tuhan. 这个工作不是我选择的， Pekerjaan ini bukan pilihan 这 saya. 个工作是上帝引导的。 Pekerjaan ini adalah tuntunan dari 就 Tuhan. 像4000年以前， Sama seperti 4000 tahun yang 上帝 lalu, 的亚伯拉罕离开你的本地本族，你的父家， Allah berkata kepada Abraham, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah rumahmu, tinggalkanlah tempat asalmu itu. 亚伯拉罕说：“主啊，我在这里。 Abraham mengatakan, oh Tuhan di sini aku. ”他就走了。 Demikianlah dia pergi. 亚伯拉罕离开他原来的地方， Abraham meninggalkan tempat yang semula. 容易吗？ Apakah itu mudah? 我看虎信住的房子不大好。 Saya melihat bahwa tempat tinggal Husin itu tidak besar. 我说虎信，换地方买一个 BSD 的好房子。 Saya mengatakan Husin pindah tempat, beli satu tempat yang baru di BSD. 他听话吗？ Apakah dia taat? 你看他还在笑，他从来不听话。 Dia selamanya tidak taat. 为什么呢？ Mengapa 他 demikian? 家里东西多得不得了， Banyak barang di dalam 多 rumahnya. 不多？ Betul. 不多，你还好意思说不多？你家里几个房间4个。 ？4个，不多哈，4个。你房间里面多少厨子？问你啊，你看我做什么？没有算过了。没有算，一定很多嘛。如果只有一个，不必算嘛。啊，那要他搬家容易吗？ Apakah mudah minta dia pindah rumah? 很不容易， Sangat tidak 因 mudah. 为他已经住了几年了， 20 tahun ya. 20多年了， Dia sudah tinggal di sana 20-an 买的 tahun. 东西都放在里面了。 Semua pembelian barangnya itu 现 ada 在 di 要 sana. 搬地方很 Sekarang 不 kalau mau 容易。 pindah tempat itu sangat Mau tidak ni. mudah. Saya tanya, 虎信搬家跟亚伯兰搬家哪一个更容易？ antara Husin yang pindah rumah dengan Abraham yang pindah rumah, manakah yang lebih mudah? 你自己回答， Yapalahan kempu yung ila. Yapalahan yung 你更容易就好了。一定lebih gampang，为什么呢？他的仆人只有2个，是不是？ Ika. 一个只有一个，亚伯兰仆人318个。 Saya hanya mempunyai satu orang asisten rumah tangga, tetapi Abraham mempunyai 318 asisten rumah tangga. 如果你有个公司， Jikalau saudara mempunyai satu 里面有 perusahaan, 318个伙计， di dalamnya ada 318 karyawan. 现在上帝说搬家， Sekarang Tuhan katakan pindah. 你容易吗？ Mudahkah itu? 318 orang， Sampai sebakaran. 我没有记错啊，我的脑子还是很好，84岁。 Saya tidak salah ingat, otak saya masih sangat jelas walaupun 这 84 tahun. 318个是壮丁， 318 orang itu adalah orang yang gagah 可以 perkasa, 替亚伯拉罕做事， yang bekerja untuk Abraham 可以替亚伯拉罕打仗， dan juga bisa berperang untuk Abraham, 可以替亚伯拉罕抵挡仇敌， bisa berperang menentang musuh bagi Abraham, 是壮士， adalah orang-orang yang gagah 是 perkasa, 军人， adalah orang-orang ahli 拿 militer, 着刀、拿着剑、拿着武器的人。 bisa memegang persenjataan. 现在一搬家的时候， Sekarang ketika mereka harus pindah, 他们说好， mereka mengatakan baik, 我们跟着你搬家。 kami ikut engkau untuk pindah. 请问老板，你要搬到哪里去？ Mohon tanya, Tuan, kemanakah engkau akan pindah? 要不然说等一等， Abraham mengatakan, 我 tunggu, 先 tunggu, 问 tunggu. 上帝。 Saya tanya dulu kepada Tuhan. 上帝啊，你要我搬到哪里去？ Oh Tuhan, kemanakah engkau ingin aku pindah? 告诉我哪一个城市，哪一条街， beritahukan 第几号 kepadaku，kota yang mana, jalan manakah, nomor berapakah 我好 itu, 告诉他们。 supaya aku bisa memberitahukan kepada mereka. 3天以后， 3 hari kemudian, 他们再来问亚伯拉罕， mereka datang bertanya lagi kepada 你要 Abraham, 把我们搬到哪里去？ kemanakah engkau ingin kami pindah? 亚伯拉罕说， Abraham mengatakan, 上帝不回答我， Allah tidak menjawab aku, 你们再等2个礼拜。 tunggu lagi 2 minggu. 他们再等2个礼拜。 Mereka menanti lagi 2 minggu. 亚伯拉罕呐，你的上帝要你搬家，你要把我们带到哪里去？ Oh Abraham, Tuhanmu mau engkau pindah, kemanakah engkau akan membawa kami 亚 pergi? 伯拉罕回答说， Abraham menjawab, 他没有告诉我啊， dia tidak memberitahukan 他 kepadaku, 只说去， dia hanya mengatakan pergi, 没有告诉我去哪里。 tidak beritahukan kepadaku kemanakah akan 要不要 pergi. 去？ Apakah mau pergi? 要去。
harus 这 pergi 是上帝的命令， karena perintah dari Tuhan. 不可以拒绝。 Tidak boleh ditolak. 那去哪里？ Tetapi kemanakah akan 上帝 pergi? 的方向 Arah dari Tuhan. 也不可以知道。 Juga tidak boleh tahu. 你要不要跟这样的老板 Maukah engkau ikut majikan seperti ini? 叫你走， Minta engkau pergi, 叫你搬， minta engkau pindah, 不知道搬到哪里？ tidak tahu pindah kemana. 所以318个人， Maka 318 他 orang 们就 ini 起来说：“我们不跟你了， mereka mengatakan kami tidak lagi mau ikut 我 kamu. 们有兵器， Kami mempunyai persenjataan, 我们有战术， kami mempunyai teknik 我 untuk 们自 berperang. 己去打仗， Kami mau pergi berperang 我们 sendiri. 不要跟随你 Kami 的， tidak mau ikut lagi kepada engkau. 要不然变成一个孤独的老头，没有部下了。 Abraham menjadi seorang yang tua, yang sendirian, tidak lagi mempunyai bawahannya. 所以我告诉你， Maka saya katakan kepada saudara, 上帝的呼召是很难的。 panggilan daripada Tuhan itu sulit adanya. 上帝不给你过一个现成的生活， Allah tidak mengizinkan kamu melalui satu hidup yang instan. 什么都预备好了， Apapun sudah 你 dipersiapkan, 来享受吧。 datang untuk menikmati saja. 饭煮好了， Dan nasi makanan sudah Fangzi dimasak, 建好了， bangunan sudah 你 selesai 就 dibangun, 现成住在这 dan 里。 kau secara instan saya tinggal di dalamnya. 上帝说不， Allah mengatakan 我 tidak. 带你去的道路， Jalan yang akan kutuntun engkau, 我不告诉你。 aku tidak beritahukan 我 kepadamu. 带你去的地方 Tempat yang aku akan pimpin kau pergi, 是不告诉你的。 tidak beritahukan kepada engkau. 那么你要做什么呢？ Lalu apakah yang engkau harus lakukan? 你只要顺从， Engkau hanya perlu taat. 容易不容易啊？ Apakah itu mudah? 非常不容易。 Sangat tidak mudah. 感谢上帝， Tetapi kita bersyukur kepada 神 Tuhan. 的呼召就是这样， Demikianlah panggilan dari 神的 Tuhan. 带领就是这样， Pimpinan dari Tuhan demikianlah 非 itu. 常肯定， Sangat pasti. 却完全不肯定。 Tetapi sama sekali tidak pasti. 肯定你要离开， Yang pasti engkau harus pergi, 不 tinggalkan. 肯定你要到哪里， Yang tidak pasti kemana engkau akan pergi. 肯定这不是你的地方， Yang pasti ini adalah bukan tempatmu. 不肯定前面的方向在哪 Yang 里。 tidak pasti adalah bagaimanakah jalan di depanmu 那么， itu. 请问你做亚伯拉罕容易吗？ Lalu mohon tanya, apakah sebagai Abraham itu mudah? 要顺服上帝容易吗？ Mau taat kepada Tuhan apakah itu mudah? 318个壮丁， 318 orang yang gagah 带着 perkasa 他们所有的东西， membawa semua barang-barang mereka. 一路浩浩荡荡的走， Mereka berjalan di dalam perjalanan mereka. 走到一半，人家问他说 Di tengah perjalanan mereka bertanya kepada dia, ：“你们跟谁走啊 dengan siapakah kalian ikut?？” 我们跟那个老头儿走。 Kami ikut pergi dengan orang tua itu. 这个老人家 Orang tua ini 叫我们走， minta kami pergi, 我们就跟他走了。 maka kami ikut dia. 哎，请问 Mohon tanya, 你们要走到哪里去？ kemanakah kalian akan pergi? 我也不知道啊。 Kami juga tidak tahu. 问隔壁的人， Tanya kepada orang di sebelah, 我也不知道啊。 saya juga tidak tahu. 问队长， Tanya kepada pemimpin ketua 也 kelompok, 不知道啊 dia。juga tidak tahu. 你去问亚伯拉罕， Tanya kepada Abraham saja. 他们问亚伯拉罕， Mereka bertanya kepada 要不 Abraham, 然你到哪里去？ Abraham kemanakah engkau akan pergi? 要不然我也不知道。 Abraham mengatakan aku juga 这个 tidak 叫 tahu. 做跟着老糊涂搬家了。 Ini yang disebut dengan ikut kepada orang yang sembrono untuk pindah rumah. 当我决定搬到加拿大来的时候， Ketika saya memutuskan untuk pindah ke 我 Jakarta, 没有叫我下面的同工跟我搬来， saya tidak meminta kepada rekan yang ada di bawah saya untuk sama-sama pindah. 我对我的学生说， saya 我要到加拿大去开新的教会。 Saya berkata kepada para murid saya akan pindah ke Jakarta untuk mendirikan gereja yang baru. 我的学生有的睬都不睬我， Murid saya ada yang sama sekali tidak menggubris, 有的就跟别人去，不跟我走了。 ada yang ikut orang lain dan tidak ikut saya. 我告诉你，35年半以前， Saya katakan 35,5 tahun yang lalu, 那时候我已经49岁半了。 waktu itu saya sudah usia 49,5 我 tahun. 在马郎有没有地位？ Apakah saya mempunyai posisi di Malang? 最高的地位， Mempunyai posisi tertinggi. 神学院董事的董事长， Adalah ketua yayasan daripada sekolah seminaris. 我们有影响 di 力。 sana. Apakah saya mempunyai daya 我 pengaruh? 教过的神学生超过2500个人。 Mahasiswa teologi yang pernah saya didik ajar itu lebih dari 2.500我在 orang. 马郎有没有听众？ Apakah saya mempunyai pendengar di Malang? 很多人喜欢听我讲道。 Banyak orang yang suka dengar khotbah 不 saya. 但马郎、 Bukan saja di Malang, Surabaya、 di Surabaya, Semarang、 di Semarang, Solo、 di Solo, Jogja、 Jogja, Bandung、 Bandung,
Jakarta, Ujung Pandang, Medan, Kalimantan， 全印尼听过我讲道的人至少超过50万人。 Di seluruh Indonesia yang pernah mendengarkan khotbah saya paling tidak lebih dari 500.000 orang. 我有地位， Saya mempunyai posisi, 我有薪水， saya mempunyai honor, 我有经验， saya mempunyai pengalaman, 我有学生， saya mempunyai murid, 我有同工， saya mempunyai rekan. 我不是没有影响力的人， Saya bukan orang yang tidak mempunyai daya pengaruh. 我是一个全国性重要的领袖。 Saya adalah seorang pemimpin yang bersifat nasional. 上帝说， Allah mengatakan, 唐崇荣 Pendeta Stephen Tong, 离开马浪， tinggalkan Malang, 搬到哪里去？ pindah ke mana ya 搬 Tuhan? 到加拿大去， Pindah ke Jakarta. 在哪一个教会做牧师 Di？ gereja mana menjadi pendeta? 有人请我吗？ Apakah ada orang yang merekrut saya? 没有一个教会请我。 Tidak ada gereja manapun yang 你 merekrut 到 saya. 加拿大去， Pergi ke Jakarta, 你要吃什么饭呢？ apakah 没有薪水， bagaimanakah biaya hidupmu? Tidak ada honor. 生活费哪里来呢？ Dari manakah biaya hidup itu? 上帝说：“我不告诉你， Allah mengatakan aku tidak mengatakan kepadamu. 我也不给你， Aku juga tidak memberikan 你 kepadamu. 就是去， Engkau hanya pergi saja. 去哪里不知道。 Pergi kemana tidak tahu. 那时候我家里有一个很老的幼母， Waktu itu saya ada seorang mertua yang sudah sangat tua. 有一个太太， Ada seorang istri, 我有4个孩子， 4 orang anak, 还有2个仆人， dan juga 2 orang asisten rumah tangga. 一辆破老的汽车， Satu mobil yang sudah tua. 我们就把东西一直搬，一直搬， Demikianlah kami memindahkan semua barang-barang kami. 好几千本书， Beberapa ribu 我们用 buku. 箱包了以后， Setelah kami kemas dalam kemasan dus, 放了车， ditaruh dalam mobil 跟着我的汽车， dan ikut dengan mobil 就 saya. 开了22个钟头， Dan kami menempuh perjalanan 22 jam 马浪到加拿大来。 dari Malang sampai ke Jakarta. 人家问你去加拿大去做哪一个教会的牧师？ Orang-orang bertanya, engkau ke Jakarta menjadi pendeta di gereja manakah? 我说没有。 Saya mengatakan tidak. 有没有人请你做牧师？ Apakah ada yang mengundang engkau menjadi pendeta? 我说没有 Saya。mengatakan tidak. 有没有人给你薪水？ Apakah ada yang memberikan honor kepadamu? 我说没有。 Saya mengatakan 你 tidak. 要吃什么饭？ Bagaimanakah dengan biaya hidupmu? 我说我不知道。 Saya mengatakan saya tidak tahu. 养一个老婆 Untuk menghidupkan seorang 不 istri 太多钱， itu tidak perlu banyak 养 uang. 4个孩子， Menghidupkan 哦， 4 这要给他 anak, 们到学校读书， saya harus menyekolahkan mereka, 生活费、 biaya hidup, 学费、 biaya uang sekolah, 补习费、 biaya uang les, 请老师 dan mengundang guru. 都需要钱， Itu semua memerlukan 怎 uang. 么办呢？ Bagaimana? 主啊，我不知道怎 Oh 么样， Tuhan, aku tidak tahu 但 bagaimana 你要我离 caranya. 开， Tetapi engkau mau aku meninggalkan, 我就离开 maka 了。 aku tinggalkan tempat itu. 要我做什么？ Apa yang engkau ingin aku 你 lakukan? 不告诉 Engkau 我， tidak katakan kepadaku. 给我多少钱？ Berapa banyak engkau akan berikan? 我也不知道 Aku。juga tidak tahu. 我只有自己流眼泪对上帝说：“我顺服你， Aku hanya dengan air mata berkata kepada Tuhan, aku taat kepada engkau ya Tuhan. 我来了。 Aku sudah datang. 我的太太、孩子也来了， Istri dan anak-anakku juga sudah 我 datang. 的岳母也来了。 Mertua saya juga sudah datang. 现在回想， Sekarang kalau saya mengenang kembali, 35年以前， 35 tahun yang 是一个 lalu 很可怕的日子， adalah satu hari-hari yang sangat mengerikan. 是一个没有把握的日子。 Adalah hari-hari yang tidak 但 punya 有一 kepastian. 件事是肯定的， Tetapi ada satu hal yang pasti, 神呼召我， adalah Tuhan 所以 memanggil 我 saya. 读创世纪第12章， Maka ketika saya membaca Kejadian pasal 12, 非常了解 saya sangat bisa mengerti 亚伯拉罕太不容易了， Abraham itu terlalu tidak mudah. 他要顺服上帝。 Dia mau taat kepada Tuhan. 他离开 Dia meninggalkan 原来的地方叫做 Mesopotamia。 Dia meninggalkan tempat asalnya bernama Mesopotamia. Meso 什么意思 Apakah artinya Meso? ？In between。 Yaitu di antara. Potami 什么意思 Apakah artinya Potamia? ？River。 Yaitu sungai. In between river。 Yaitu di antara sungai-sungai. 亚伯兰住的地方是全世界最富庶、最多产的一个地方。 Tempat tinggal Abraham adalah tempat yang paling banyak penghasilan, 巴林苏布 paling subur dan paling banyak 那边 penghasilan 的 di sana. 地很肥沃， Tanah di sana itu sangat 在 subur. 东边一条河， Di timur ada satu 西 sungai, 边一条河 di，sisi barat ada satu sungai. 灌溉的水利非常丰富， Dan airnya itu sangat berlimpah 住 dan 在那 membuat tanah subur. 里是很丰盛的， Tinggal di sana itu sangat 住在 berlimpah, 那 makmur. 里是很富有的， Tinggal di sana itu sangat 住在 kaya. 那里物产的丰收是世界出名的， Tinggal di sana hasil produksinya itu sangat terkenal di 那 seluruh 也 dunia. 是全世界第一个
最先发展文化的地区， Dan itu juga merupakan tempat yang paling awal memperkembangkan kebudayaan, 比埃及的文化更早。 lebih awal daripada kebudayaan Mesir. 那亚伯拉罕在米索波达米亚，他的地位是什么？ Lalu apakah posisi daripada Abraham di 他 Mesopotamia? 像王一样的， Dia seperti seorang 他 raja. 有318个壮丁帮助他打仗，帮助他护卫家园。 Dia mempunyai 318 orang yang gagah perkasa yang membantu melindungi rumah keluarganya dan berperang untuk dia. 忽然听见上帝说 Tiba-tiba mendengarkan Tuhan：“ 亚伯 mengatakan, 拉罕，离开这里， Abraham tinggalkan tempat去 ini, 吧。 pergilah. 到哪里去？ Kemanakah? 我不告诉 Aku 你。 tidak beritahukan. 这是信心之父。 Ini adalah bapa orang beriman. Semua orang beriman mempunyai seorang bapa namanya Abraham. 每一个有信心的人，他的父亲就是亚伯拉罕。 Bagaimana dia harus hidup 他怎样要过他的生活？ taat kepada Tuhan? 顺服上帝。 Bagaimana dia akan hidup? 他要怎样过他的生活？ Dia bersandarkan perintah Tuhan. 他依靠上帝的命令， 他就离开了。 maka dia meninggalkan 后来 tempat itu. 亚伯兰到哪里啊？ Kemudian kemanakah Abraham pergi? 到迦南地区。 Dia pergi ke tanah Kanaan. 现在我问你一个问题： Sekarang saya mau tanya kepada 迦 saudara, 南地的文化高不高？ apakah tinggi kebudayaan di Kanaan? 很低。 Sangat rendah. 迦南人的生活好不好？ Apakah kehidupan di Kanaan itu baik? 很不好。 Sangat tidak baik. 他们乱交、奸淫、犯罪，败坏的不得了。 Mereka begitu rusak, bobrok moralitas mereka, kawin mengawin dan begitu berzina terus menerus. 亚伯拉罕住的地方什么地方 Apakah tempat tinggal dari Abraham? ？Mesopotamia， Adalah Mesopotamia 很丰富， yang sangat berlimpah 种田丰收， dan banyak hasil pertaniannya 产业堆成山。 dan produksi yang dihasilkan daripada ladang pertanian begitu 他 banyak. 们买卖生意赚很多钱， Perdagangan itu menghasilkan banyak sekali uang. 住的房子大的不得了。 Tempat tinggal mereka itu bangunannya begitu 现 besar. 在我讲一句话你就明白了。 Sekarang saya katakan satu kalimat, saudara akan 亚伯 mengerti. 拉罕住的城市叫做乌尔， Kota tempat tinggal Abraham bernama Ur. 当时乌尔是全世界最大的城市， Waktu itu Ur adalah kota terbesar di seluruh dunia. 大概有50万人。 Kira-kira mempunyai populasi 500.000 orang. 500.000 orang satu kota，比当时的长安，当时的全世界最大的首都还更大。 Itu lebih besar daripada ibu kota atau kota-kota besar manapun yang ada di dunia. 我再告诉你一件事情， Satu hal lagi saya mau katakan. 乌尔最大的房子多大？你知道吗？ Berapa besarkah bangunan yang terbesar yang ada di kota Ur itu? Sekarang saya tanya Husin, rumah di Jakarta orang kaya, rumahnya paling besar di mana? Ini di Jakarta, dah tahu Jakarta? Oh, saya tanya Kohen, tahu enggak? Rumah Jakarta paling besar berapa kamar? Hah? 10. Rumah siapa itu? 我告诉你啊，20世纪考古发现了乌尔最大的房子。翻译 Saya katakan arkeologi di abad ke-20 menemukan bangunan yang terbesar di kota Ur waktu itu. 挖出来了， Ketika mereka menggalinya, 知道大概4000年以前， kira-kira itu 4.000 tahun yang lalu, 米索波大米的首都乌尔 ibu kota Mesopotamia yaitu kota Ur, 最大的房子， bangunan yang terbesar, 一共有165个房间， keseluruhannya ada 100 kamar. Kamar berapa? 房间里头个 tidak ada satu yang lebih 20 kamar. 没有任何的房子超过20间的房间。 Jakarta 在雅加达 setelah 4000 tahun 4000年之后， bangunan besar sekali. 很大的建筑， Semua maju luar biasa. 每一个都非常的进步， Tak ada satu orang kaya 没有任何一个有钱人， yang rumahnya lebih 20 kamar. 他的房子里面有超过20间的房间。 Kota Abraham, 可是亚伯拉罕的城市， Ur, 就是 Mesopotamia, 在美索不达米4000 tahun yang lalu. 4000年 Rumah paling besar, 最大的房子， kamarnya 165. 里面有165间的房间。 Apakah itu rumah Abraham? 那个是不是亚伯拉罕的房子吗？ Mungkin bukan. 可能不是。 Kalau ditemukan rumah Abraham, 如果他们可以发现亚伯拉罕的房子， mungkin kamarnya 350. 可能他的房间有 Karena apa? 350个，为什么呢？ Bawahnya 380
orang. 他的部下已经有318 Kalau 个人。 di antaranya 如果在 70% sudah menikah. 如果在他们当中有70%已经结了婚的人， Paling sedikit 200 orang ada istri, ada anak. 最少有200个人有妻子有孩 Kalau 子。 satu keluarga cuma satu kamar untuk suami, istri dan anak. 如果光一个家庭为了他的妻子孩子们用一个房间的话， Rumah Abraham pasti lebih 200 kamar. 那么亚伯拉罕的房子一定超过有200间的房间。 Maka rumah yang 165 kamar yang ditemukan arkeologi abad ke-20 bukan rumah Abraham. 因此呢，肯定可以说，在20世纪考古学家所发现的最大的房子的房间有165间，那个不是亚伯拉罕的房 如 子 果。今天 Jakarta 一个最有钱的人， Jikalau hari ini orang yang terkaya di Jakarta 几百个房间， ada ratusan kamar di 有 dalamnya, 许多的部下， ada banyak karyawan di bawahnya, 可能他们有6个太太、8个太太。 mungkin mereka mempunyai 6 atau 8 istri. 亚伯兰只有一个太太， Abraham hanya mempunyai seorang istri. 下面人都不是他的孩子、孙子， Di bawahnya banyak orang bukan anak-anak atau 是 cucunya, 他的伙计，是他的副卫长， tetapi 是他 adalah 的军队。 tetapi adalah para pegawai karyawannya adalah tentara-tentara yang dia 这 miliki. 样有钱的人， Orang yang sedemikian 这 kaya, 样有产业的人， orang yang mempunyai harta sedemikian itu, 上帝说：“亚伯兰， Allah mengatakan, Abraham, 离开这个城市， tinggalkan kota ini, 离开你的国家， tinggalkan negerimu, 离开你的父亲， tinggalkan orang tuamu, 走， pergi. 主啊，我到哪里？ Tuhan, kemanakah aku akan 我 pergi? 要你去的地方， Tempat yang aku ingin engkau tuju, 你要顺服。 engkau harus taat. 但是我今天不告诉你， Tetapi hari ini aku tidak akan katakan, 太难了。 terlalu sulit. 亚伯兰要不要顺服呢？ Maukah Abraham taat? 亚伯兰一定要顺服。 Abraham pasti harus taat. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada 他 Tuhan. 就离开了。 Demikianlah dia meninggalkan 下个礼拜， minggu depan. 我要告诉你，为什么上帝要亚伯兰离开。 Saya mau katakan kepada saudara, mengapa Allah mau Abraham meninggalkan 我 tempat 们 itu. 今天就讲到这个地方。 Sampai di sini hari ini, 我们低头祷告， mari kita berdoa. 请胡思燕带领我们祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，因为你在我们的一生当中赐给了我们这个护照，求主帮助我们，给我们有这个敏锐的心，能够听得到你所给我们的护照，你要我们所做的是什么？求主帮助我们能够顺服你的护照，而且能够对主有正确的反应。求主赐力量给我们，好叫我们能够成为主美好的儿女。我们祷告，感谢奉主的名求，阿门。